Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, masya-Allah. Okey, syukur alhamdulillah. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah ya Jami' kerana kita dapat berkumpul pada hari ini di dalam program Seminar Berani Ubah. Alhamdulillah. Okey adik-adik yang ada okey adik-adik kami daripada Musaadah Crew tim kami ingin mengucapkan selamat datang kepada adik-adik ke program Seminar Berani Ubah ini. Okey, alhamdulillah. Sebentar okey. Jadi saya bahasakan diri saya Kak Bina, boleh Ustaz? Okey. Jadi untuk makluman adik-adik, tolong berikan perhatian sekejap. Perhatian sekejap. Bukan sekejap, maksudnya perhatianlah setiap saya bercakap ni dan ni bagikan perhatian. Okey, insyaAllah. Untuk makluman adik-adik, matlamat Seminar Berani Ubah ini adalah untuk yang pertamanya untuk membantu adik-adik merungkaikan kegelisahan, juga kekeliruan dalam memilih langkah untuk memasuki pintu baru. Okey, jadi sebelum tu Kak Minah nak tanyalah adik-adik dah ada perancangan hidup ke? Perancangan kita punya plan kita selepas habis SPM, selepas habis pengajian tinggi ni nak pergi ke mana selepas ni, dah ada plan ke? Ataupun masih ragu-ragu? Dah ada tapi betul ke plan aku ni? Atau macam tu. Ataupun tak ada plan langsung. Tak tahulah nak pergi mana Ustazah. Tak tahulah nak pergi mana. Tak tahu. Jadi jadi adik-adik, inilah tujuan kami berada di sini dan semestinya adik-adik juga turut berada di sini turut berada di sini untuk menguatkan keyakinan adik-adik, menguatkan semangat adik-adik atas langkah yang adik rancang. So program ni kami nak bantu adik-adik untuk adik-adik yakin dengan keputusan adik-adik. Boleh. Dan juga kami harap adik-adik dapat stay dengan kami daripada awal program hinggalah akhir program. Dan juga selain daripada itu, adik-adik juga selain daripada adik-adik diberikan kata-kata semangat dan juga maklumat yang akan disampaikan oleh tetamu kita sebentar nanti, adik-adik juga akan diberikan CJ penyertaan daripada kru kami. Okey, boleh ke adik-adik? Okey, tanpa membuang masa, boleh ke kita start kita punya program? Boleh ke? Saya sebetulnya saya dengar cakap seorang-seorang, jadi saya nak tengok komen adik-adik kat bawah. Kena komen dekat bawah. Yang ada 65 orang ni, tapi tolak lah kru kita lepas tu start kan, tolak. Yang ada selebihnya adik-adik ni, minta tolong komen. Boleh. Saya boleh teruskan, cepatlah teruskan. Saya dah tak sabar sangat dah ni. Komen, banyak ni ya Allah. Daripada Hidayah, tak sempat nak baca dah. Aina, Liana boleh. Semangatnya sampai huruf besar. Boleh Kak? Okey, boleh. Nampak semangat tu? Gitu. Jadi kekalkan semangat. Adik-adik perlu kekalkan semangat ni sampai habis kita punya program. Boleh? Sebab program ni adik-adik akan dapat benda baru. Benda baru yang akan disampaikan oleh tetamu kita. Okey. Astagfirullahalazim. Sebelum kita lanjutkan program kita ini, bagi yang beragama Islam, marilah kita mulakan acara kita dengan umur kita Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan program kita ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Ta'ala insya-Allah. Okey, sebelum tu nak tanya, clear tak suara saya? Clear tak? Komen? Ustaz macam ni. Yang lain adik-adik boleh buka kamera macam ni juga. Clear. Okey. Sporting ya? Alia Zulaika, Amira, bagus. Buat tulisan huruf besar. Clear. Okey, kalau clear, jom. Bagi melengkapkan program ini, sudilah saya menjemput pengarah program Seminar Berani Ubah ini, Sis Nurul Najwa Nida binti Muhammad Kamal, untuk memberikan kata-kata aluan dan dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat ke semua? Komen-komen, sihat ke? Okey, pertama sekali saya ingin kenalkan diri saya. Saya Nurul Najaridah binti Muhammad Kamal selaku pengarah program untuk motivasi berani ubah ini. Dan pertama sekali, terima kasih adik-adik kerana meluangkan masa bersama kami insya-Allah selama 2 jam ini. Dan terima kasih juga kepada Encik Muhammad Noor Fikri selaku penasihat kami dan pensyarah kami. Dan tak lupa juga terima kasih kepada tamu kita dari pihak MVM kerana sudi menjadi motivator kita pada hari ini. Dan sis berharap adik-adik dapat mengambil poin-poin yang penting yang bakal diberikan oleh motivator kita sebentar nanti. Dan adik-adik dapat applykan dalam kehidupan masing-masing. InsyaAllah, insyaAllah. Ingat, SPM ini bukanlah pengakhiran hidup, tetapi ianya adalah permulaan untuk adik-adik mengorak langkah. InsyaAllah, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengarah kita, Sis Nurul Najaridah atas ucapan aluan sebentar tadi. Okey, baiklah. Baiklah. Kita teruskan program kita dengan ucapan perasmian daripada pensyarah Kolej Inovatif Antarabangsa sekaligus juga merupakan penasihat bagi program kami iaitu Encik Nur Fikri bin Waktu Sabtu. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh mulai. Clear, sir. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada pelajar-pelajar sekalian, okey, kepada tetamu jemputan kita. Okey. Saya terlebih dahulu tak kena makan tak tinggal. Bahagian pengajian perniagaan. Okey, di dalam Fakulti Pengurusan Haji dan Umrah di Kolej Inovatif Antarabangsa. Okey, sebenarnya program ini merupakan salah satu coba untuk mengendalikan satu event okay, satu projek okay, yang di bawah management. Okay, jadi ini sudah akan mengadakan kita untuk mengadakan apa nama dia program motivasi. Okay, saya yakin dan percaya bahawa Saudara Aminah telah menjelaskan sedikit tentang objektif program kita jalankan. Okay, sekarang juga saya ucapkanlah kepada tetamu jemputan kita merasa motivator yang akan memberikan sedikit kata-kata semangat kepada kita punya bakal guna bangsa, okay, yang mungkin ada sedikit keseluruhan tentang macam mana anda menyambung pengajian di tingkat yang lebih tinggi, okay, sekaligus macam mana anda menghadapi permasalahan yang kita hadapi masa kini. Okay, diharapkan pelajar-pelajar yang
bersama kita pada petang ini dapatlah sedikit banyak menimba ilmu yang kita sediakan, yang dalam jemputan kita berikan sepanjang tempoh 2 jam ini. Baiklah, tanpa persiapan masa, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mengakhirkanlah majlis motivasi kita pada petang ini. Ya, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekalian penghargaan bagi yang dihormati Encik Nur Fikri atas kesudian melancarkan perasmian bagi program ini sebentar tadi. Alhamdulillah. Okey, adik-adik, macam mana kita punya perasmian tadi? Gempak ke? Ataupun ya Allah, hebatnya, ataupun macam mana? Boleh tak komen sikit? Rasa macam tak sabarnya nak teruskan lagi next agenda. Okay, excited. Oh ya Allah, Aina Liana. Hebat. Auji, Fatimah. Okay. Nurul Akila, Rabi pun ada. Best. Hebat. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Jom. Kini, tibalah kita ke agenda utama program. Khususnya buat adik-adik. Kami telah jemput pakar motivasi daripada Muslim Volunteer Malaysia, iaitu Encik Hasbullah bin Mat Najib yang merupakan ketua pegawai operasi di sana. Tanpa saya membuang masa lagi, sudilah saya menjemput Encik Hasbullah bagi memulakan slot motivasi kita pada hari ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis, pengurusi majlis, Adik Siti Aminah, pengarah program Nurul Najwa, ya ke? Nurul Najwa ni. Nurul Najwa, Syarah, serta adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita ucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita untuk kita bertemu secara online, dan saya pasti kita ni ada daripada beberapa negeri. Walaupun kita ni hari ni dalam keadaan PKP lockdown, tapi kita tak boleh merentas negeri, tapi kita berada di dalam kelas online kita pada petang ini dari pelbagai negeri. Boleh komen tak? Kita tengok. Kita tidur style Aminah. Adik-adik boleh komen. Negeri mana? Daripada mana anda online pada petang ini? Kita tengok ada daripada mana? Ada Terengganu. Pasti ada Terengganu lah tadi. Sebab saya nampak ada Bereh. Bereh. Ganu, Selangor, Terengganu. Terengganu, Perak, Terengganu. Banyak orang Terengganu kat sini. Okay. Ke nak kena cakap pasal Terengganu kat sini? Okey. Baik, alhamdulillah petang ni saya nak ucapkan ribuan terima kasih dulu kepada penganjur kerana sudi untuk menjemput saya untuk kita share. Sebenarnya petang ni kita sembang secara santai je. Jangan kita strict. Siapa yang nak makan boleh makan sambil-sambil tu kan. Siapa yang nak buat apa boleh lah kan. Tapi kita share secara santai supaya kita dapat apa yang saya cuba sampaikan, kerana kalau kita secara formal, secara keras ni kadang-kadang dia jadi macam apalah abang ni cakap kan, tak faham. Tapi kalau kita secara santai insyaAllah boleh faham, dan kalau tak ada kekeliruan, tak faham dan sebagainya, boleh tanya, nanti kita akan buka sesi soal jawab. Baik, sebelum saya teruskan program kita pada petang ini, saya ucapkan ribuan tahniah kepada penganjur kerana saya rasa ini satu inisiatif yang baik lah sebenarnya untuk kita terangkan kepada adik-adik ke mana mereka sepatutnya pergi ataupun apa planning yang mereka sepatutnya buat selepas daripada SPM, ataupun SPM ni nanti nak buat macam mana dan sebagainya, kerana kebanyakan daripada para pelajar ataupun adik-adik ni saya nampak mereka ni tak ada guidance. Mungkin antara faktornya mereka ni anak sulung. Selalunya lah kalau mereka ni ada kakak, ada abang yang pernah masuk universiti, selalunya should be okay, ataupun mak ayah yang memang pensyarah dan sebagainya should be okay, sebab
Mereka tahu destinasi ataupun hala tuju nak pergi mana. Tetapi kalau dia ni anak sulung dan dalam family tu tak pernah ada yang masuk universiti, yang tak pernah ada pergi ke pengajian tinggi, keluar negara dan sebagainya, dia tak tahu lepas ni nak pergi mana, nak apply apa subjek perlu buat, apa yang kena buat preparation dan sebagainya. Nak jadi macam ni kena ambil subjek apa. Jadi dia tak tahu. Jadi program, dengan ada program yang kita laksanakan pada petang ini, insya-Allah sedikit sebanyak kita akan buka kekeliruan ataupun buka minda kita. Kita akan nampak apa cara ataupun jalan yang sepatutnya kita pilih untuk masa depan kita. Baik, sebelum teruskan lagi, saya kenalkan diri saya terlebih dahulu. Boleh buka slide, next slide. Pembantu saya hari ini. Okay. So nama saya Muhammad Hasbullah bin Muhammad Najib. Saya berasal daripada Keluang, Johor. Ada orang Johor kat sini. Nampak macam tak ada tadi. Perak, Selangor, Terengganu. Tak ada kot. Saya berasal daripada Keluang, Johor. Berusia 32 tahun dan menetap di Seri Kembangan, Selangor. Kalau ada orang Selangor kat sini, so kita sebenarnya dekat lah kan. Saya menetap di Seri Kembangan, Selangor dan bertugas di Muslim Volunteer Malaysia. Lepas ni boleh tengok Muslim Volunteer Malaysia ni buat apa aktiviti kita, boleh Google tengok Facebook, Instagram, TikTok pun kita ada dan sebagainya, boleh tengok. Okay. Pengajian saya belajar sebelum ni belajar di Mahad Darul Quran Marang, Terengganu. So saya tahu ada ramai junior saya dekat sini. Kemudian di Sekolah Menengah Agama Arabiah Keluang dan seterusnya saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaysia Sarawak dalam ijazah Sarjana Muda Sains HRD dan juga master pun dalam bidang yang sama dalam tesis saya berkaitan dengan kepimpinan Islam dalam organisasi. So degree dengan master saya in science dekat Unimas dan lepas tu saya menceburkan diri dalam bidang NGO kemanusiaan dan saya pernah pergi short courses di Humanitarian Academy of Development di Birmingham, UK. So ini adalah akademi untuk kita belajar macam mana untuk menguruskan sebuah NGO. Saya pernah jadi trainer untuk My Corps program di KBS, Kementerian Belia Sukan. Saya juga board of advisor Siti Tahfiz Al-Ukhwah Keluang Johor, Director Corporate Communication Cak Ada Palestin. Saya juga pernah jadi Presiden Student Representative Council SRC ataupun MPP dekat Universiti dulu. So memang jenis orang yang aktif, memang tak tidur diam daripada universiti dulu. Saya ada tauliah mengajar agama wilayah Persekutuan, pernah jadi Johan Perujian Menghafaz Al-Quran Negeri Johor. Saya punya ni ada dua karakter lah, saya hafiz Quran juga dan dulu-dulu rajin lah lepas syahadah tahfiz dulu rajin lah masuk pertandingan-pertandingan sebab waktu tu kepala otak fresh lagi kan. So orang sebut boleh sambung ayat, dia tahu muka surat mana. So kalau sekarang sebut macam tu dia macam berat sikit lah kan. Faktor usia. Dan saya terlibat dalam humanitarian mission ni banyak lah. Ke Syria, Lebanon, Filipina, Indonesia, Bangladesh. Banyak lah kawasan-kawasan. So itu adalah career saya. Dan kenapa saya pilih career sebagai humanitarian ni? Sebab saya memang tak tidur diam. Dulu-dulu lagi orang tanya saya, nanti dah nak jadi apa ni? Nak kerja bank ke? Nak jadi apa ke? So saya akan jawab, saya tak nak kerja yang duduk office hari-hari. Maksudnya kalau kerja macam kerja bank, pergi pagi, masuk, duduk komputer, apa semua, petang balik tu memang saya tak boleh nak kerja macam tu. Sebab saya memang jenis tak tidur diam. Kita memang jenis orang yang aktif. So saya pilih career saya untuk jadi humanitarian workers lah, kerja sebagai humanitarian ni. Dan lepas habis belajar, lepas habis degree, saya terus join NGO ni untuk gain experience. Saya mula daripada bawah dan saya naik. Sampailah ke sebelum saya masuk ke Muslim Volunteer Malaysia, saya bertugas di Islamic Relief. Islamic Relief ni adalah salah satu daripada NGO Islam terbesar dekat dunia. Dia base dekat Birmingham, UK. Dia ada dekat 45 buah negara. Dekat sana saya banyak belajar lah macam mana deal humanitarian punya projek, macam mana kita ada projek dan sebagainya. Daripada situ pengalaman saya tu, maka Muslim Volunteer Malaysia jemput saya untuk bantu memimpin MVM ni lah. Dan next slide. So kalau nak tengok career saya ni, saya ni orang yang macam mana. Next slide. Saya memang jenis orang yang tak tidur diam lah. Ni sebab PKP saja ada kat rumah. Sebelum ni memang most of the time saya memang tak ada dekat rumah. Bukan saja tak ada dekat rumah tapi tak ada dekat Malaysia. So memang most of the time saya akan keluar negara, hantar bantuan mission. Ataupun kalau dekat dalam negara pun akan sibuk bagi bantuan. Dan saya juga part time mutawif. So kalau ada masa cuti, saya akan ambil cuti setahun 2 kali macam tu, saya akan bawa jemaah pergi umrah. So memang tak ada masa dalam, tak tidur diam lah. Mestilah dia memang tak tidur diam. Dan
Bila kena PKP ni, saya antara orang yang rasa macam mati kutu aku ni, apa nak buat. So hari-hari saya akan susun jadual saya supaya saya sibuk. So bila ada invitation program ke apa, saya akan on je sebab janji saya ada aktiviti hari tersebut. Okay, tu adalah sedikit sebanyak tentang saya. Jenis orang yang tak tidur diam ni. Baik, dan saya buat master saya waktu tu, waktu saya kerja. Dalam masa sama saya kerja, dalam masa sama saya buat master juga. Buat mixed mode, kelas dan juga research. So ni sebenarnya bekerja sambil sambung belajar dia agak mencabar lah. Dan saya nasihatkan kalau adik-adik dalam sekarang ni tengah mood belajar ni, belajar je dulu sampai habiskan degree, kemudian kerja, cari pengalaman dan barulah sambung master. Kerana dia lebih baik kita ada pengalaman kerja dan kita sambung master daripada kita strict sambung master, dia akan menyebabkan kita sukar nak dapat kerja sebabkan kita tak ada pengalaman. Tak apa, itu kita akan share kemudian. Okay, next slide. Pembantu saya, Izzati Sufian. Okay, so apa itu yang tadi saya tunjuk gambar tu adalah saya punya career. Saya pun pernah melalui zaman adik-adik. Saya pernah umur 17 tahun, saya pernah ambil SPM. Kemudian saya sendiri melalui fasa-fasa yang adik-adik sedang lalui sekarang. Dan saya sendiri dah sampai ke tahap saya di career saya sendiri. So, adik-adik yang sedang umur 17, 18, 19 ni, apa yang kalian semua bayangkan dalam masa 5 ke 10 tahun lagi? Apa yang kalian akan jadi? Mungkin ada yang nak komen. Kita kena bayangkan apa yang kita akan jadi. Kalau kita tak ada bayangan, kita tak tahu. Ataupun kita macam, aku pun tak tahu apa aku nak jadi akan datang kan. Orang tanya kita kau nak jadi apa? Tak tahu nak jadi apa, tengok je lah go with the flow. So kita akan jadi macam sampah yang hanyut lah. Kita akan ikut saja arus mana pergi, kita akan pergi. Tapi kita tak ada exact direction ke mana kita nak pergi sebenarnya. Okay, next slide. Albert Einstein kata apa? Albert Einstein ni kenal? Albert Einstein ni kalau kita tengok cerita-cerita banyak orang akan gunakan watak dia Albert Einstein. So Albert Einstein ni dia actually orang Yahudi. Dan dia dikategorikan sebagai antara manusia yang paling bijak dalam dunia sebab antara teori-teori yang dia perkenalkan lah. Dan Albert Einstein ni, kita nak cerita dia punya bijak dia sampai waktu dia mati, bila dia mati, otak dia tu dikeluarkan untuk kaji. Bijak sangat. Otak dia tu dikeluarkan untuk kaji dan otak dia tu pula dah dikeluarkan untuk kaji, dia kena curi pula tu. Ada orang yang pekerja lab tu curi otak dia, simpan dekat bawah rumah untuk sampai beberapa tahun baru orang jumpa balik, baru boleh masuk muzium. So hebatnya Albert Einstein ni, bijak dia sampai otak dia orang simpan. Baik, Albert Einstein kata apa? Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world. Maknanya imaginasi kita ni adalah lebih penting daripada knowledge kerana knowledge kita ni boleh jadi limited, dia terhad. Tapi imagination kita ni dia boleh meluas apa sahaja yang kita bayangkan. Dan apa sahaja yang kita bayangkan, kalau kita yakin kita boleh capai dan kita ada usaha ke arahnya, insya-Allah kita boleh dapat. So sebelum kita mulakan step kita seterusnya ke arah mana kita nak pergi, kita kena ada imagination dulu. Kita nak jadi apa sebenarnya? So kita kena kenal diri kita. Kita ni sebenarnya kekuatan kita apa? Adakah kekuatan kita ni orang yang hebat dalam numbering? Kita ni semua ada intelligence masing-masing. Kita kena kenal. Sebab ada orang dia ada 7 ke 9 intelligence yang Allah Ta'ala beri kepada manusia. Ada orang yang ada intelligent numbers. Dia memang orang yang hebat number. Bagi je nombor apa, bagi je matematik, bagi je teori apa, bagi je formula apa, dia boleh buat. Sebab dia ni memang orang numbering. Otak dia macam tu. So tak semua orang macam ni. Ada orang yang hebat, ada orang tak. Ada orang yang dia hebat bahasa. Dia boleh buat ayat-ayat sastra, puisi, dia boleh tulis lirik lagu, dia pandai menulis, dia boleh bercakap dengan bahasa yang indah. So ni orang yang kelebihan dari sudut bahasa. Ada orang yang dia hebat dari sudut fizikal. Dia ni badan dia boleh jadi ahli gimnastik ataupun dia ni boleh jadi ahli sukan, dia ada physical abilities yang kuat. Ada orang yang dia ada kelebihan dalam muzik. Dia dengar je dia dah boleh main piano, dia boleh buat lagu dengan mudah. Ada orang yang dia ada kelebihan dari sudut seni tangan dia boleh melukis, dia boleh buat benda-benda yang art. So benda-benda ni dia semua kita ada intelligence masing-masing yang kita kena kenal actually kita kuat kat mana dan kita ni suka apa sebenarnya. Kalau kita kenal diri kita ni strong dekat mana dan kita suka apa, barulah kita akan dapat buat sesuatu tu dengan seronok. Kita sambung belajar dengan seronok kerana itu adalah apa yang kita suka dan kita minat. Dan kalaulah career kita menjurus ke arah tu, kita akan bekerja dengan seronok dan duit tu akan datang dengan sendiri. Sebab orang yang buat hobi
sebagai duit tu tak ada masalah dekat dia. Mana hobi dia, apa yang diminat, passion itu dijadikan sebagai career, dia tak akan rasa penat. Contoh macam saya lah, saya macam dia start kerti duduk diam. So career saya memang suka tolong orang. Kalau orang tanya dulu nak jadi apa, saya tak kisah jadi apa, tapi kerja saya tu bagi manfaat pada orang. So bila saya turun pergi mission sana sini, tak balik rumah, kadang keluar pagi, balik malam apa semua, saya tak rasa penat pun. Sebab saya rasa tu macam satu satisfaction untuk diri saya. So pertama sekali kita kena kenal siapa diri kita, apa yang kita akan jadi pada masa akan datang. Walaupun benda tu ialah dia bergantung kepada keadaan akan datang, keadaan kewangan, masa depan, faktor yang berbagai, tetapi at least kita ada suatu yang kita bayangkan. Kita mungkin, contoh kita tak dapat jadi suatu yang tinggi, tapi kita dapat rendah sikit daripada tu pun Alhamdulillah. Yang penting kita kena ada vision. Kerana orang yang tak ada vision, dia tidak boleh ke mana-mana. Contohlah orang ni, kita tanya, dia ni nampak dekat bus stand Majlis Pemadaran Kuala Terengganu tu, bus stand PKT tu kan, duduk termenung kat kaunter tiket. Orang tanya, bang nak pergi mana bang? Entahlah. Saya pun tak tahu nak pergi mana. Saya saja duduk depan stesen bas ni. Tengoklah mana orang bagi tiket. Jadi saya pergi naik bas tu. Dia macam gitulah. Mana orang tanya kita, adik ni nanti lepas SPM dia jadi apa? Entahlah. Saya pun tak tahu nak pergi mana bang. Kalau nanti mana orang suruh saya pergilah. Tu yang akhirnya sebenarnya, dia bila dah saya jumpa ramai orang yang bila separuh jalan, baru dia tahu bahawa benda tu tak sesuai untuk dia. Saya jumpa ramai. Contohnya antara kawan-kawan saya yang ambil sains, aliran sains. Ni pun satu benda yang kita kena faham juga. Kadang-kadang kita masuk aliran sains kerana kita rasa, tu paling cool sekali. Kalau kat sekolah, kita rasa macam, tu budak pandai tu, budak aliran sains. Tapi, is it actually benda tu kita minat? Adakah kita betul-betul nak jadi saintis? Adakah kita betul-betul orang nak jadi orang yang duduk kat lab? Saya ada kawan-kawan yang bila dah sampai third year degree, tahun ketiga dekat degree, dia rasa macam, aku rasa aku salah belajar. Aku rasa aku tak suka buat belajar benda macam ni. Aku tak suka dah duduk dekat lab, tunggu apa benda, tunggu research apa semua ni. Aku tak suka. Aku lebih suka macam korang ni apa semua kan. Dia rasa macam tu. So ramai macam ni. Sebab apa? Sebab actually dia tak tahu pun diri dia dan dia tak tahu pun ke mana yang sepatutnya dia nak pergi sebenarnya. So yang ni penting. Yang ni, soalan ni saya lontarkan kepada adik-adik semua, termasuk juga organizer ni kan. Adik-adik lagi ni tak apa, diploma ni masih fasa mula lagi. So kita tanya di sini, so apa kita nak buat? Kerana walaupun diploma, kita masih boleh, decision kita, degree kita masih boleh ke arah lain. Tak semestinya kita buat diploma dalam bidang sama, degree mesti bidang sama. Saya ada kawan yang diploma bidang lain, degree bidang lain, master bidang lain, PhD bidang lain. Bertukar-tukar dia punya ni. So boleh, tak ada masalah. So kita tanya dekat diri kita, adakah this is the right path? Ni benda yang kita nak buat? Kita willing ni untuk duduk dalam dunia ni sampai kita tua. Sebab contohlah, kalau kita pilih untuk duduk dalam bidang sains, mana kita willing ni untuk duduk dalam lab makmal sampai kita tua. Mana kalau kita duduk dalam bidang engineering, kita ni really sesuai untuk duduk dekat kilang engineering ataupun orang yang duduk dekat construction engineering dalam suasana begitu sampai kita tua. Adakah kita sudi je tu? Contohnya orang yang nak jadi doktor, adakah dia sedia untuk jadi orang yang akan menumpukan perhatian belajar medik ni? Bukan senang, susah. Dan kemudian bila kerja hospital, kerja doktor, cuti susah, dalam keadaan terpaksa berhadapan dengan kesukaran dan sebagainya, hidup stres ni, sanggup tak kita hadapan dengan career tu sampai kita kencing? So benda ni kita kena fikir dulu, sebab ni adalah satu keputusan yang akan menentukan kehidupan kita dalam masa yang ke fasa yang panjang. Okay, next. So apa future plan kita? Apa future plan kita? Kata Benjamin Franklin, if you fail to plan, you are planning to fail. Maksudnya kalau kita gagal untuk merancang, bermakna kita merancang untuk gagal. So lepas SPM ni, apa perancangan kita sebenarnya? Kita ni nak belajar ke mana? Kita ni nak ambil subjek apa yang kita nak jadi. So benda ni kita kena plan daripada sekarang. Ke ada siapa yang nak jawab? Saya nak ada two ways communication, kau ada interaction. Adik-adik boleh buka kamera, boleh cakap. So apa dia nak jadi? Saya nak dengar 2-3 orang mungkin. Tak nak buka kamera pun tak apa. Kita dengar suara dia. Mungkin segan kan. Duduk rumah mungkin tak pakai apa. Pakai pelekong je agaknya. Jadi dia pun malas buka kamera. Tak apa. Tak ada masalah. Ataupun depan dia ada sepinggan nasi. Tapi dia nak jawab. Tak apa. Okey, boleh share. Apa? Ada siapa yang nak share? Dia sebenarnya apa yang dia nak jadi? Ataupun apa dia nampak future dia pada masa akan datang? Dia tak ada betul atau salah. Terpulang. Dia cakap apa? Alright, ada? Mon. Dia orang Malaysia macam tu. Seorang tak mula, dia tak mula. Kalau seorang dah mula, sekejap lagi sampai kita terpaksa hentikan lagi. Ada? 5 4 Ada? Nampak ada tu? Siapa tu angkat tangan? Ada tak? Okey, tak ada. Kalau tak ada tak apa. Okay. So kita kena
rancang masa depan kita. Future plan kita sebenarnya apa yang kita nak jadi. Baik. Bila kita ada nampak depan kita goals kita, apa yang kita nak capai, barulah kita boleh usaha ke arah tu. Selagi kita tak nampak, kita tak akan tahu macam mana kita nak capai. So yang ni kita penting. Yang ni adik-adik kena figure out sendiri, kena tanya diri sendiri apa yang kita nak jadi. Dia contoh kalau kita kata orang tu dia nak pergi dia nak tunaikan umrah. Okay, target dia nak pergi umrah. Dia kata goals hidup dia pergi umrah. So apa dia kena buat? Dia kena kumpul duit kan, dia kena pergi kursus umrah, dia kena cari travel agent mana yang sesuai nak pergi kan dia. Target dia nak pergi umrah tadi. So dia dah nampak target dia dan dia usaha untuk pergi ke arah target dia tu tadi kan. So kita ni tadi, kita nak capai apa? Kalau kita memang kata saya ni nak jadi ustazah, saya nak jadi macam Ustazah Aminah lah, bagus ada tu, saya nak jadi macam dia. So macam mana nak jadi? So kita kena plan lah ke arah mana kita nak sambung belajar, kita nak jadi apa. So kalau kita kata saya ni minat nak jadi engineer, so kita kena tengok subjek apa kita kena ambil, macam mana kita punya plan dan sebagainya. So apa kita punya perancangan ni sangat penting. Yang penting kita kena ada planning diri kita. Jangan kita jadi orang yang tak ada planning. Okay, next slide. Okay, why factor ni sangat penting. Okay, reason why ni adalah penting untuk kita buat apa-apa sahaja. Sebelum kita mulakan sesuatu, kita kena tanya why. Kenapa aku buat benda ni? Okay, kenapa aku nak sambung belajar? Kenapa aku nak jadi engineer? Kenapa aku nak jadi ustaz? Kenapa aku nak jadi ni? Kena ada reason why. Kenapa aku nak sambung pengajian tinggi? Kan? Kadang-kadang sekarang ni zaman budak-budak ramai, saya dapat soalan budak-budak ramai tanya macam kenapa nak ada sambung belajar? Sambung belajar tinggi-tinggi pun bukan ada kerja. Bawa food panda juga, bawa food panda, bawa Grab, bawa lori kan. So dia kata kenapa nak sambung belajar? So dia tak ada reason why tu, dia tak ada. Bila orang tak ada reason why ni, memang susah lah dia nak berjaya sebab dia tak ada sebab. Bila dia ada sebab, contoh dia kata kenapa dia nak sambung belajar, dia nak ubah keluarga dia susah. At least bila ada pelajaran, dia ada peluang dapat kerja yang lebih baik. Mana tahu rezeki kita tak tahu, Allah alam kan. So dia kata dia sambung belajar sebab dia nak warisi bisnes ayah dia. Ayah dia ada bisnes. So dia dah sambung dalam bidang bisnes supaya dia dapat improve bisnes ayah dia dalam keadaan lebih baik. So dia ada why ni adalah reason yang sangat kuat. So why ni kita kena tanya diri kita, kenapa kita nak sambung belajar tinggi? So saya ada reason why saya sendiri. Dulu sebenarnya saya kat sekolah, saya ni antara pelajar yang nakal jugalah. Tapi nakal-nakal saya pengawas lah dulu. Tapi nakal lah, macam tak berapa nak rajin sangat lah belajar ni. Tapi saya ada 2 adik yang pandai. Adik saya sangat pandai. Saya 3 beradik je, saya sulung. Bawah saya ada adik 2 orang, kembar, lelaki perempuan. So 2 orang ni memang sangat pandai. Yelah saya sekolah agama aja, belajar kat Mahat kan. Adik saya 2 orang ni seorang belajar kat sekolah integrasi, seorang belajar kat MRSM. So 2 orang ni memang tip-top belajar. Memang dapat straight A, markah tinggi-tinggi, excellent. Memang excellent sejak daripada sekolah rendah lagi. So saya jadi saya punya big why adalah saya rasa macam kalau adik-adik aku pandai, kalau aku tak belajar betul-betul, memang tak guna aku ni kan, kita macam useless lah. Adik-adik aku pandai, aku abang yang sulung tapi aku tak sambung belajar universiti, aku tak nampak apa. Takkan aku nak tunjuk contoh yang tak baik ke adik-adik aku kan. So benda tu jadi big why saya sebenarnya. Sebab kalau ada orang ada big why dia macam-macam. Ada orang kata nak ubah keluarga, ada yang rasa nak hidup senang. Saya macam keluarga saya alhamdulillah lah taklah berapa kaya tapi taklah berapa susah. Okey lah, selesa. So saya rasa macam big why saya adalah saya tak nak jadi macam tak berapa cerdik di mata adik-adik saya. So saya mesti do something lah. Dan dulu saya memang kita belajar sekolah agama, kita rasa macam akademik ni tak berapa ni sangat lah kan. Dan sampailah tahap saya dekat SPM tu baru saya realise yang saya kena buat sesuatu. Dan saya belajar sungguh-sungguh lah. So ni adalah reason why. Dan ni adalah masing-masing. Tanya diri masing-masing. Kalau aku sambung belajar, kenapa aku kena sambung belajar? Dan at least sebenarnya kita ada sesuatu. Saya akan sebut nanti kenapa kita kena sambung belajar tinggi. Walaupun career kita belum tentu lagi. Akan datang kita akan jadi apa, yang belum tentu apa yang kita belajar tu kita akan kerja dengan apa yang kita belajar tu. Tapi apa pun belajar sambung pengajian ke peringkat lebih tinggi adalah sesuatu yang agak penting untuk kehidupan kita. Baik, next. Okay, apa pun step kita sebelum kita teruskan nak plan nak jadi apa sekalipun, first step dia adalah SPM. Okay. Apa sekalipun dimula daripada SPM. Kenapa SPM? Sebab kita duduk kat Malaysia. So Malaysia ni dia next slide. Okay. Apa pun sebab dia duduk kat Malaysia. Sebab duduk Malaysia ni dia memerlukan SPM untuk segala-galanya. Terutama bila kita nak sambung pengajian, lebih-lebih lagi ke IPTA dan IPTS lah. IPTS pun dia akan tengok juga SPM kita.
IPTA lebih-lebih lagi. Dan even kalau kita tak nak sambung pengajian, next slide. Even kita tak nak sambung pengajian sekalipun, kita nak teruskan ke dunia pekerjaan sebagainya, pun tetap kita memerlukan SPM untuk kita bekerja. Lebih-lebih lagi kerja kerajaan. Even swasta sekalipun, kadang-kadang requirement dia nak tengok SPM kita punya result dalam certain subject. So ni pentingnya SPM. Even kita ni ada degree ataupun master daripada luar negara, tapi balik kita tak ada SPM, kita tak boleh nak kerja dalam sektor kerajaan, dan certain sektor swasta pun memerlukan SPM. So sebab tu SPM sangat-sangat penting di Malaysia. Saya ada kawan-kawan yang dia cuma ada sijil syahadah tahfiz tapi dia ada SPM. So dia boleh jadi imam daerah. Imam daerah ni satu jawatan yang okey lah, imam besar daerah kan. Jadi syahadah tahfiz dia ada SPM, dia boleh imam daerah. Dan saya ada kawan-kawan yang belajar luar negara sampai level master, dan bila balik dia ambil SPM sebab dia dulu daripada sekolah yang tak ada SPM, dia sambung luar negara, kemudian bila dia balik baru dia ambil SPM. Kerana apa? Kerana contohnya dia ada master, dia boleh jadi lecturer, pensyarah dekat universiti, tapi dia tak ada SPM, tak boleh, dia kena ambil SPM juga. So apa-apa sekali SPM sangat-sangat penting, dan ini adalah step pertama kita untuk kita menuju ke arah seterusnya, sama ada sambung belajar ataupun bekerja. Baik, untuk sambung belajar, daripada sini baru kita kena decide apa yang kita nak capai melalui subjek-subjek apa yang kita kena ambil. Kerana kalau kita, contoh orang tu jadi doktor tapi SPM tak ambil biologi, tak ambil aliran sains, so dia agak impossible lah nak jadi doktor esok. Hampir impossible kerana subjek daripada apa yang kita ambil daripada SPM tu dia menentukan ke arah kos mana yang kita akan sambung belajar nanti. Okay, next slide. Okay, betul ni. Okay, planning your future, starting by planning your SPM. Bawa balik semua tadi. Kita kena plan, dia dah terbiasa tunggu surat ni. Undur balik satu surat. Okay. Kita kena plan kita punya future dengan planning kita punya SPM. So, yang dah ambil, yang dah register saja SPM tak apa, boleh teruskan. Sebabnya, tak semestinya subjek yang kita ambil tak boleh jadi sesuatu. Tapi, dia bergantung juga kepada keperluan lah. Tapi kalau kita ni ambil aliran sastra, tapi kita nak jadi engineer, kita tak ambil subjek-subjek yang engineer, so tu payah sikit lah. Tapi kalau kita nak jadi orang-orang yang lain tak ada masalah, yang penting kita ambil SPM. So yang ni saya akan tunjuk contoh kenapa serta-serta subjek dia akan jadi serta-serta subjek dia akan jadi satu kepentingan untuk kita jadi seorang tu. Ini contoh saja. Tak apa, slide ni nanti mungkin dia kecil tak nampak dekat sini. Boleh nanti mungkin penganjur boleh share dalam grup kot, boleh share dalam grup apa yang saya share nanti. Baik, okey, contoh kita jadi pengajian agama. Saya ambil contoh ni, contoh ada, saya ambil 5 contoh saja career yang kita boleh pilih ke arah mana kita nak jadi. Okey, contoh kita nak masuk pengajian agama, SPM kita mesti ada subjek-subjek pengajian Islam lah, ulum syariah, hadis apa semua tu, tasawuf Islam, yang tu memang kita kena ulun, maknanya kita kena score tu betul lah. Nak jadi ustaz subjek agama Islam dia tak kena lah kat situ kan, dia tak apa jadilah. Hukum tajwid pun tak hafal, tanya rukun solat pun tak lepas, rukun solat ada berapa ni SPM ni, rukun solat ada berapa, rukun solat ada 13. Betul lah rukun solat ada 13. Apa rukun solat terakhir? Lipat sejadah. Lipat sejadah jam gitu. Okey, baik. So nak jadi ustaz, dia punya subjek-subjek pengajian Islam bahasa Arab ni memang kena tip top lah. Dia memang kena ambil, dia kena tip top. Baik. Kalau yang sekolah agama ni tak ada masalah pun kan. Memang tak ada masalah pun buat kita nak belajar nahwu, sarah, balaghah apa semua tu. Tapi tetap kena skor. Ni subjek yang paling senang kena skor. Baik. Saya nak bagi tahu juga adik-adik, untuk SPM, kita skor banyak A, skor subjek-subjek yang senang dulu. Mana subjek-subjek yang kita rasa memang kita boleh achieve. Nak dapatkan A banyak tu kan. Janganlah kita, memanglah matematik ni boleh skor, tapi matematik ni payah sikit nak dapat A lah untuk certain orang. Kalau macam saya pun memang lemah sikit matematik. So memang subjek, contoh subjek matematik, subjek yang susah-susah ni, contoh subjek English, contoh subjek apa. So yang ni, kita pulun juga, tapi janganlah target kat situ. Dan jangan lupa yang subjek senang ni. Contohnya pengajian Islam, pengajian agama, bahasa Melayu, sains, sejarah, subjek-subjek ni. Kalau kita dapat core kat sini pun kita dah dapat 6-7 A dekat situ dah. Yang kita tak dapat kerja ni. So ni benda-benda yang penting lah. Jangan kita sibuk pulun yang susah-susah. Yang senang-senang sepatutnya boleh dapat A, kita tinggalkan. Akhirnya saya ada kawan yang lain, dia boleh dapat A, bahasa Melayu dapat C.
Muka Melayu, lahir Melayu, hari-hari makan sambal belacan. Bahasa Melayu dapat C. So tak cantik SPM juga dapat 9A ataupun 8A, 1C. C apa bahasa Melayu? So kalau dia rugilah kat situ kan, dia tak cantik result. Sedangkan dia boleh dapat 9 ataupun 10A kalau dia fokus pada semua macam tu. So kalau nak jadi pengajian agama, subjek-subjek pengajian Islam memang kena ambil, dan bahasa Arab pun kena, okey lah, bahasa Arab tinggi tu memang kena betul-betul lah. Okey, kemudian boleh untuk ambil sama ada, jadi pilihan sama ada STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia, ataupun Diploma Tahfiz DQ, yang selalunya yang digunakan DQ lah Darul Quran dekat Kuala Kubu Baru tu. Sebab Diploma Tahfiz ni tak semestinya kita dah hafiz Quran, tak. Walaupun kita belum hafal, kita belum start hafal, kita dah BSPM tapi kita belum start hafal Quran pun lagi. Kita pun boleh hafal Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, inna a'tainakal kautsar, kan. Boleh juga, jangan putus asa, boleh masuk insya-Allah. Dalam masa berapa tahun dia bagi syarat mesti habiskan, dan bila habis tu akan dapat diploma, dan diploma tahfiz tu boleh gunakan untuk sambung pengajian ke Timur Tengah ataupun IPT dalam Malaysia. Diploma tahfiz Darul Quran ni antara sijil yang berguna. Ataupun ada adik-adik yang hafiz Quran, belajar dekat madrasah mana-mana, boleh untuk apply sijil tahfiz Darul Quran. Macam maknanya dia cuma ambil ujian syahadah dekat Darul Quran, dia akan dapat sijil tahfiz Malaysia. Yang ni pun valid juga untuk kita gunakan. Kemudian ataupun diploma pengajian Islam lah, banyaklah dekat kuis, dekat dekat UIA, saya tak sure, ataupun dekat college, banyak college ada diploma pengajian Islam, so boleh ambil juga apa-apa diploma pengajian Islam. Baik, ataupun setengah IPT, dia valid juga Robert Sanawi. Sanawi 4 tu, sijil Sanawi 4 tu dia valid juga untuk sebagai kemasukan ke peringkat ijazah dekat serta-serta universiti. Jadi kena cek balik. Ada universiti di Timur Tengah valid dia punya Robert Sanawi, dan juga ada juga IPT dalam Malaysia dalam pengajian Islam, dia valid untuk Robert Sanawi untuk masuk ke pengajian degree. Baik. Ini clear kan? STAM, diploma tahfiz. Okay. Kemudian boleh teruskan kepada pengajian Islam IPTA dalam negara ataupun IPTS ataupun ke Timur Tengah. So yang ni adalah path dia. Ini simple lah. Ni simple cara untuk ni. So sebab tu kalau nak ambil nak sambung pengajian Islam, tetap kena ambil SPM dan tetap kena ambil STAM. Better ambil STAM lah. Kalau saya cadangan saya yang adik-adik ada Sanawi 4 ni, better ambil STAM. Terbaiknya ambil STAM, ataupun kalau rasa STAM ni payah, boleh ambil diploma pengajian Islam. Baik, nanti saya akan terangkan dia ada pro and cons dia. Ambil Metrik, pergi STAM, STPM, diploma ni dia ada pro and cons, dia ada kelebihan ataupun kekurangan dia antara satu sama lain. Nanti saya akan terangkan kemudian. Baik, ini kalau nak jadi pengajian agama. Clear? So ni tak susah sebenarnya, pengajian agama tak susah. Yang kedua, jadi doktor. Ini contoh doktor. So kita ambil career yang beza doktor. So kalau nak jadi doktor, SPM dia mesti aliran sains lah wajib. Ini wajib. Dan dia mesti aliran sains yang biologi. Dia ada dua kan, sains sama ada sains fizikal ataupun sains hayat. So dia mesti ambil biologi. Yang ni wajib kalau nak jadi doktor. Baik. Kemudian dia kena score dan dia kena cuba dapatkan tempat dekat matriks ataupun asasi sains hayat, dan nak jadi doktor dekat matrik ataupun asasi wajib 4 flat. Sebab saingan terlalu tinggi sekarang. Zaman adik-adik ni adalah zaman budak-budak pandai tau. Zaman saya, zaman tak berapa cerdik lagi. Tak berapa cerdik lagi. Even dalam tahfiz pun, dalam dunia tahfiz sekalipun, zaman saya hafal Quran 4 tahun, macam tu standard lah, 3-4 tahun hafal Quran. Sekarang ni saya jumpa banyak dekat tahfiz-tahfiz, adik-adik yang dah hafal Quran 11 bulan. Setahun lebih dah habis. Saya pernah jumpa banyak yang bawah setahun. Kerana budak-budak sekarang budak-budak pandai, otak dia lebih laju daripada orang dulu kan. So sama juga dalam dunia akademik, ramai orang pandai-pandai sekarang ni. Score, SPM, result, flying colour semua hebat-hebat. So kalau nak jadi doktor, memang kena 4 flat. Kalau tak dapat 4 flat, itu pun 4 flat belum tentu dapat kosmedik tu tadi. Sebab kosmedik ni sangat kritikal lah, ramai orang berebut kat situ. Yang ni untuk IPTA, Universiti Awam. Dan kalau IPTS, mungkin bawah sikit 3.9, 3.8 tu dia boleh terima lah. Cuma IPTA dengan IPTS dari segi kosmedik dia sangat-sangat berbeza dari sudut yuran. Ni yuran, ni kita sebut yuran lah. Sebab kos pengajian dia sangat tinggi. Kalau medik di IPTS boleh cecah lebih daripada RM100,000 Malaysia, kos dia tinggi. Ataupun dia ada cara kedua,
boleh pergi ke luar negara, pergi ke Mesir. Adik perempuan saya, dia doktor gigi, dentist. So dia belajar di Tanta, Mesir. Dia ada cara lah, maksud dia kena result SPM pun okey, result SPM dia. Kemudian dia ambil jadi ejen yang menguruskan dan buat preparation, terus pergi ke Mesir untuk belajar dentist dan medik sama juga. Di sana dikurang sikit persaingan, tetapi kena duduk luar negara lah, mana kena pergi Mesir. Dan yuran dia pun lebih kurang juga macam Malaysia, dekat 100,000 something. Hampir 100,000 je tu lah, 60-70,000 macam tu. So kos dia agak tinggi lah. So kalau boleh dapat IPTA lebih bagus kerana lebih rendah kos dia tadi. Baik, kemudian boleh terus ke ijazah sarjana perubatan atau pergian IPTA atau PTS dalam atau luar negara. So ni kalau nak jadi doktor medik. So kena nampak laluan dia macam mana kan. Mana daripada SPM lagi lah, dia kena ambil subjek yang betul. Baik, kemudian tapi saya nak pesan lah, siapa yang doktor ni kena fikir panjang lah. Mana kita betul kena jadi doktor, ataupun sebab orang sekeliling kita rasa macam cool jadi doktor, kita jadi doktor, ataupun sebab mak ayah kita suruh jadi doktor, jadi doktor. Sebab adik saya dia dapat pencerahan awal sebab ayah saya dulu kerja hospital. So ayah saya terangkan kat adik saya, so jadi doktor macam ni cabaran dia, macam ni. So adik saya decide dia tak nak jadi doktor perubatan, jadi doktor gigi. Dan kawan-kawan ni pecah lah, ada kawan-kawan ni pergi doktor perubatan dan pergi doktor gigi. So sekarang ni doktor gigi kan relax sikit. Doktor gigi tu bukannya ada benda-benda urgent pun kan. Tak adalah orang yang macam sakit gigi malam ni juga kena bedah kan. Tak ada, dia kena tunggu esok pagi lah. Sakit lah gigi esok pagi mau pergi klinik kan. So adik saya doktor gigi, kerja relax, kerja tak ada on call, kerja waktu office hour. Kemudian ada hari-hari yang relax, kena pergi sekolah, dah ajar budak-budak usuk gigi, recheck gigi budak sekolah. Dan weekend boleh buat part time, boleh pergi klinik-klinik gigi buat locum sebab dia pandai buat braces. So setiap hari weekend tu, satu hari dia boleh dapat 6-700 sehari. Hari cuti dia boleh pergi klinik dapat 6-700. Banding dengan kawan-kawan dia yang ambil medik, doktor betul, full doktor. Hari cuti satu hari belum tentu ada cuti. Malam kadang-kadang kena on call, ada emergency, ada accident dan sebagainya. Lagi dalam keadaan pandemik COVID ni, lagi lah dia orang susah cuti. So ada yang dah start menyesal, begitu adik saya dia kata, menyesal lah kau ambil medik. Aku tahu kau ambil dentist macam kau dulu kan, rasa macam relax sikit. So yang ni kita kena tanya diri kita balik, betul ke kita jadi doktor? Ready ke kita untuk hadapi cabaran-cabaran tu? Okay. Sekarang lagi dahsyat lah, kena pakai PPE tu daripada pagi sampai petang, dan macam angkasawan pun semua. Dahsyat, kalau saya memang tak larat lah. Okay, baik. So yang nextnya adalah engineering ataupun IT. Engineering IT ni dia orang yang numbering lah. Dia kena orang yang kuat nombor kat situ, yang pandai number. Main nombor ekor tak jadi. Ni numbering, number, matematik dia kena hebat, calculation dia. Dan juga kalau jadi pilot pun dia lebih kurang macam ni juga. Dia punya requirement tu. Okay, engineering atau IT. SPM mesti aliran sains juga, tapi sains lebih pada sains fizikal, maknanya dia kena ambil math dan fizik, dia kena strong kat situ. Kalau matematik pun slow kan, orang bagi duit baki kat kedai runcit pun fikir 10 kali kira tu tak payahlah. Maknanya kita bukan orang numbering, susah. Dia kena orang yang betul-betul strong dalam matematik dan fizik ni. Kemudian bila dia ambil subjek tu dekat SPM, dia kena pergi ke matrix, kena apply matrix, sama ada matrix asas sains fizikal ataupun asasi sains fizikal. Dua boleh. Ataupun dia juga boleh ke diploma. Baik. Jadi dia ada perbezaan sikit. Baik. Kalau saya personally, based on saya punya experience dekat universiti, antara subjek killer yang ramai orang GB, gagal dan diberhentikan, yang memang tak habis belajar adalah subjek engineering dan juga IT. Ini paling ramai yang fail. Sebab nanti besok kita akan tahulah subjek core apa semua, dan kalau tak dapat perform apa-apa, kita akan dibuang. Kita akan dapat, kalau dalam tentera GB tu pingat gagah berani, tapi kalau dekat universiti GB tu gagal dan diberhentikan, maksudnya memang tak ada harapan lah, selamat tinggal lah IPT. Baik, matrik dengan asas sains fizikal ni bagus sebab dia jimat masa. Maksudnya dia terus perform, dia terus boleh masuk matrik ataupun asasi dalam masa setahun, dia tu boleh sambung degree. Baik, tetapi based on saya punya experience, saya tengok kawan-kawan, ramai kawan-kawan yang daripada diploma lebih survive dekat subjek engineering dan juga IT dekat universiti. Baik, saya nak tunjukkan situasi macam mana toughnya belajar IT dan juga engineering ni. Terutama IT lah paling tough sebab dia programming. Masuk satu batch 100 orang, kerana tahun 1 degree ada 100 orang. Konvo mungkin 20 orang je. 20 orang, 30 orang tu biasa.
Maknanya 70 orang, 50 orang gugur di tengah jalan, gagal dan diberhentikan. Mungkin ada start tahun 1 okey. Ataupun sampai tahun 2 dia tak boleh kod dengan subjek tu. Ataupun sampai tahun 3 tak boleh nak kod, repeat fail juga, kena buang juga. So ni adalah subjek yang susah lah. Kalau tanya saya, better untuk subjek engineering dan IT masuk diploma. Sebab orang yang ada diploma, maknanya dia belajar dari basic 3 tahun dia belajar subjek-subjek ni, dia ada foundation basic yang kukuh sebelum dia masuk ke degree yang lebih susah lagi. Tapi kalau adik-adik yang masuk asasi atau matrik ni, dia boleh. Kalau dia bijak, insyaAllah dia okey. Cuma dia struggle sikit untuk survive dekat engineering atau IT. Ini terpulang pada masing-masing. Okey. Kemudian boleh sambung kepada ijazah degree ataupun IT dekat mana-mana. Ataupun siapa juga yang hebat dari sudut math dengan fizik ni, dia boleh jadi pilot sebenarnya. Dia kalau nak terus ke career lah. Maknanya dia boleh lepas ambil matrik ataupun ambil diploma ataupun lepas SPM result okey, dia boleh terus ke flying school. Maksudnya dia boleh masuk sekolah penerbangan, boleh jadi pilot dekat mana-mana sekolah penerbangan lah untuk ambil license pilot tu. Tapi dia mesti ada fizik, math, dia mesti power. Okay, next. Sekejap sudah. Okay. Ni contoh yang seterusnya. So jadi accountant. So kalau jadi accountant, mesti SPM ambil aliran account lah. Admat dengan account ni mesti power. Kemudian sama juga boleh matrix, masuk matrix ataupun masuk diploma account. Kemudian jadi pun sama jugalah, terpulang. Jadi pro and con. Matrix dia cepat, diploma ni dia lambat, tapi kita akan dapat basic yang kukuh sebelum kita masuk dekat degree. Kemudian masuk ambil ijazah perakaunan dekat IPTA ataupun IPTS. Kemudian sambung ACCA untuk kita jadi seorang yang chartered account. Ni pun antara career yang bagus. Chartered account ni antara career yang boleh buat duit banyak lah. Sebab sama ada dia boleh kerja dengan satu syarikat ataupun dia ada chartered account sendiri. Dia macam lawyer juga, accountant ni. Maknanya orang boleh hantar pada dia untuk dia buat account orang lain dan dia boleh kenakan charge yang agak lumayan lah. Dia chartered account ni, kalau chartered account ni gaji kerja dia pun biasa normally dalam 10,000 macam tu, chartered account ni. So next, kalau jadi lawyer. Ni saya bagi contoh untuk contoh career yang berbeza. Lawyer SPM dia kena fokus pada subjek sejarah. Orang-orang sejarah dia kena mesti dan dia tak semestinya duduk aliran sains, dia boleh duduk aliran sastra juga lawyer. Lawyer ni kan dia kena banyak cakap, dia kena banyak data, dia kena banyak menghafal fakta-fakta. Law ni satu course yang tough sebenarnya. Sebab saya dulu ambil satu subjek industrial law, undang-undang industri kerja. Pening kepala. Kita nak menghafal section tu, kes orang ni lawan orang ni, siapa menang kes ni, lawan kat mahkamah ni siapa, apa semua menang. Lepas tu yang ajar pula tu lecturer India. Pening kepala kita nak faham dia punya bahasa Inggeris tu kan. Baik. Kemudian lepas SPM, dia boleh ambil SPM, STPM. Yang ni better lah ambil pada STPM. Sastra fokus kepada subjek pengajian am ataupun sejarah. So ni adalah dua subjek yang selalu jadi requirement untuk kita sambung degree. STPM ambil subjek pengajian am dan juga sejarah. Pengajian am ni wajib, sejarah tu pilihan kita. Kemudian ataupun boleh kepada diploma pengajian undang-undang. Pun boleh juga, tak ada masalah kalau kita nak sambung diploma. Dan seterusnya boleh ke ijazah pengajian undang-undang IPTA ataupun IPTS dan buat chambering. Lepas tu boleh jadi lawyer, insyaAllah. So ni antara career yang saya bagi contoh. Macam mana kita nak pilih, daripada mana pilihan kita dia akan menjurus ke arah mana. Tak apa, kejap lagi dekat ujung saya akan buka peluang untuk adik-adik tanya soalan kepada saya. Baik. Okay, next slide. Okay, choosing your path. So, kita pilih laluan kita ke mana. Seperti mana saya sebut tadi, dia semuanya adalah pilihan STPM, staff, matrik, foundation, diploma, IPTA ataupun IPTS. So, mana yang better? So, dia sebenarnya bergantung kepada pilihan kita nak ke mana dan juga bergantung pada keadaan diri kita sendiri. Okay, baik. Semua ada kelebihan. Contoh, STPM kelebihan dia adalah kalau kita tak sambung belajar sekalipun, STPM tu sendiri dia adalah sijil yang valid untuk kita dapat satu jawatan kerja. Kerana ada requirement kerja-kerja yang dia kata bukan SPM tapi STPM level. Kerana STPM punya level, sijil dia adalah sama dengan level diploma. Gaji dia, tangga gaji dia adalah tangga gaji diploma. Ini kelebihan STPM dan juga STAM. STAM ni untuk jadi pegawai agama Islam ataupun pembantu pegawai agama Islam. Dia bila ada STAM, dia dapat tangga gaji yang okey lah STAM. Dia sama gaji dengan diploma. Baik. STPM, STAM. Baik. STPM, STAM
dia adalah lebih kurang setahun setengah lah dia punya waktu pengajian dia. Tapi ramai kita ni tak nak ambil STPM ataupun STAM ni kerana apa? Kerana dia tak nak pakai baju sekolah. Kerana certain sekolah, STPM dia pakai baju sekolah. Ada certain sekolah dia pakai baju bebas lah kan. Dia fikir macam, alah dah umur 19 nak pergi pakai baju sekolah balik, nak kena campur dengan budak form 5 balik. Aku kan dah abang-abang kan, mana boleh campur dengan budak ni, kat kantin lagi makan mi dengan budak ni. So dia rasa macam tu. So actually, tu satu yang tak berapa tepat lah sebenarnya. Sebab kalau ambil STPM, dia dah jimat antaranya kos duit dan juga masa lah bila dia sambung pengajian. Kalau kita nampak anak-anak orang Cina ramai yang ambil STPM ni. Sebab saya nampak masa dia kat Johor tu dekat-dekat kat sekolah Cina, saya nampak ramai student form 6 dia. Dia pilih macam ni. Ataupun kita boleh ke matrikulasi ataupun foundation. Okay, baik. STPM dan matriculation ni dia bagus menjimatkan masa. Tetapi dia ada risiko dia kalau kita tak perform. Maknanya kalau kat STPM, STAM ataupun matrik kita tak perform. STAM okey sikit lah, STAM dia tak sikit sangat. STPM dengan matriculation ataupun foundation dia tak perform, maka dia mungkin tak dapat tempat untuk sambung ke peringkat lebih tinggi. Mana dia sambung ke degree mungkin dia tak dapat tempat kerana dia tak perform. Dan nak perform dekat STPM dengan matriculation ni dia susah sebab dia masa yang pendek dan kita terpaksa struggle lebih lagi lah. Dekat matrik dia ada 2 semester. Maksudnya dalam masa 2 semester saja kita kena dapatkan result yang cantik supaya kita ada tempat dekat IPTA ataupun IPTS. STPM ni tadi lebih dahsyat lagi kerana STPM kalau kita search di antara exam yang tersusah dekat Malaysia. STPM ni satu soalan ni kena jawab 4-5 muka surat. Dan STPM lebih susah daripada matrik sebab STPM dia distraction kita bagi kemusnahan dia dekat satu je. Tak ada peluang nak baiki lagi kan. Sebab apa? Sebab exam dia satu tu je. Exam STPM tu sahaja yang akan menentukan pointer dan markah kita. Sedangkan kalau kita ambil diploma kan kita ada banyak SEM. Sebenarnya SEM ni tak perform. So kita ada masa lah SEM depan kita boleh baiki lagi. SEM depan kita boleh perform lagi. So in the end of kita punya diploma tu kita dapat result yang okey kerana kita ada masa untuk baiki sikit kalau tak perform. Tapi itu STPM dia tak ada masa. Dan dia 100% markah based on exam tu tadi. Kalau diploma, kita ada markah yang kita boleh dapat daripada kita punya assignment, kita punya quiz, midterm dan sebagainya kan. So benda tu dia membantulah untuk kita dapat pointer yang cantik. Tapi STPM dia tak ada quiz, dia tak ada assignment, dia tak ada apa. Dia total dia dekat STPM. So, kalau dekat exam tu kita tak dapat nak perform, so habis kita kat situ. Saya ada kawan-kawan yang ambil STPM sampai 2-3 kali sebab nak dapatkan tempat dekat IPT. Sebab STPM ni satu exam yang agak susah lah. Tapi kalau dia dapat, dia dah menjimatkan masa dan dia dah jimatkan duit dia. Maksudnya dia tak payah fikir pasal yuran pengajian, dia tak payah fikir pasal hutang loan belajar dan sebagainya, dia dah dapat, dia dah save kat situ. Tapi risiko dia tinggi lah, mana kena struggle betul-betul. Dan begitu juga dengan matrik dengan foundation. Foundation better lagi daripada matrik kalau dapat pilihan. Asasi lebih baik lagi kerana asasi ni biasanya dia duduk bawah IPT dah. Contohnya PASUM, Pusat Asasi Universiti Melaya, ataupun asasi UIA ataupun asasi Unimarch, dia ada asasi. So biasanya siapa yang dapat tempat dekat asasi universiti tersebut mudah untuk disambung degree dekat universiti tersebut. Tak semestinya. Kalau tak perform dia mungkin akan ke tempat lain. Tapi selalunya dia akan dapat tempat itu. Contohnya dia duduk dekat PASUM, asasi UM, dia dah ada tempat mudah untuk dia masuk ke UM dalam degree. Kalau duduk dekat foundation UIA, dia dah mudah untuk sambung ke peringkat degree dekat UIA itu sendiri. So ni adalah kelebihan dia. Dan diploma yang sebut tadi, diploma ni better kalau kos-kos yang kritikal lebih baik lah. Maksudnya kalau kita jadi engineer, kita jadi IT, kita jadi account, so better duduk dekat diploma. Cadangan saya kerana dia akan bagi kita foundation yang lebih kuat sebelum kita masuk dekat peringkat degree yang lebih susah lagi. Baik. Di sepanjang pengajian saya daripada sekolah, saya rasa antara part-part yang susah dalam hidup ni adalah SPM susah, bagi saya SPM agak susah. SPM dan degree susah. Degree ni dia mencabar lah, dia memang memerah kepala. Kalau tanya saya master, saya rasa master tak susah jugalah master, tak adalah susah. Ada kawan-kawan saya tak habis lagi master. Ada kawan-kawan saya yang masuk master sebelum saya dah habis, dia tak habis lagi sampai sekarang, ada.
Maknanya susah jugalah master ni. Yang tu dia ada skill lain lah. Yang tu kalau nak sambung backup master nanti, so boleh consult saya. Saya pun dalam proses nak sambung PhD, tengah siapkan proposal. InsyaAllah apa habis settle COVID ni akan sambung PhD. Tapi yang susah SPM dan juga degree. Degree memang susah. So kalau kita main-main dekat degree ni memang susah nak perform degree. Dan SPM tu tadi. So pentinglah untuk kita planning apa yang kita nak sambung. Baik. Okay, next slide. So sekarang dah nampak kan? Dah nampak kan mana kita nak lawan kita, apa yang kita patut buat dan sebagainya. Okay. Challenges. Cabaran kita. Baik. Our plan might change. Kita mungkin apa yang kita rancang ni mungkin tak dapat pun. Tapi kita kena bersedia lah sebab dia kuota kemasukan ke IPT ni, terutama IPTA ni, dia lebih limited lah. Walaupun kita perform, tapi kita mungkin belum tentu boleh dapat kos tu kan. Sebab dia bergantung. Sebab IPTA dekat Malaysia cuma ada 20 sahaja dan yang plus setiap tahun ramai. So tu yang jadi, dia akan bagi kita kalau kita pilih U tu dia akan pilih kita, bagi kita, saya tak tahu lah sekarang berapa, dulu zaman saya 8. So kita boleh pilih 8 universiti, kos mana yang kita nak masuk. So dalam range tu lah kita akan dapat. Jarang lah orang akan dapat result yang pertama ataupun kedua, kecuali memang dia punya result tu bagus gila masa matrik ataupun diploma, barulah dia akan dapat kos yang tu. So yang ni kita kena sedialah. Tapi kena ingat, apa sahaja, walaupun lah kita ni nak belajar, contoh kita nak belajar account, tapi kita dapat kos bisnes, jangan risau, teruskan aja, tak apa. Masuk sahaja semester pertama, dan kalau kita betul-betul minat, boleh tukar kos nanti, lompat ke account. So jangan risau, jangan terus tolak tawaran tu sebab nak dapat tawaran tu susah. Masuk dulu dan okey. Dan kalau pun kita tak selesa, katalah kita mula rasa nak ambil account dan masuk kos account, dan kita rasa macam dah belajar satu semester, kita rasa macam bukan jiwa aku lah duduk kat account ni, aku rasa macam belajar kos tu lagi best. So kita boleh tukar semester, tukar kos masuk ke kos lain, itu lebih bagus lagi. Kemudian cabaran zaman sekarang ni adalah workforce competition. Apa yang kita belajar, walaupun kita dah plan daripada SPM, dah jadi ni nak belajar ni, sampai diploma kita dapat, sampai degree kita dapat apa yang kita nak, kita ikut plan kita. Tapi kerja belum tentu kita akan dapat kerja based on apa yang kita nak. Zaman saya ni dah start zaman yang mencabar lah, kerana kalau zaman sebelum saya, zaman senior-senior kita, mudah untuk dapat kerja. Ada degree, ada master, lebih senang lagi dapat kerja. Zaman saya, kawan-kawan saya ada master bawa Grab, ada master bawa Foodpanda. Saya ada kawan yang ada PhD bawa lori. Ada PhD bawa lori. Sebab apa? Sebab cabaran kerja sekarang ni dia tak sama macam zaman dulu. Tapi apa pun, kita kena usaha lah. Janganlah kita rasa macam aku tak sanggup belajar, tak boleh macam tu. Sebab kita tak tahu rezeki kita akan datang. Mungkin buat masa sementara kita kerjalah Foodpanda dulu. Tapi dalam masa yang sama kita ada peluang nanti untuk kita tambah, dah ada pengalaman, kita akan dapat peluang kerja. So tak ada masalah. Katakanlah kita dapat kerja mungkin dengan grade yang bawah, kita guna experience. Sabar, kerja saja dulu. Kerja setahun, dua. Ada offer nanti bila kita dapat kerja yang bagus, tawaran kerja, baru kita boleh masuk dan lebih mudah lagi untuk masuk ke kerja yang baru yang lebih baik dengan ada pengalaman kerja ni tadi. So jangan memilih kerja. Dan normally zaman sekarang kita akan kerja di bidang yang bukan kita belajar pun. Saya adalah terlibat, kerja saya ni adalah juga sikit-sikit sebab saya menguruskan organisasi, saya COO, Chief Operating Officer. So operating day to day dekat office tu bawah saya, account apa semua HR bawah saya. So saya adalah juga guna knowledge yang saya belajar. Tapi ada orang yang memang dia ketukar, memang tak ada kena-mengena pun yang bila belajar. Contoh saya ada kawan ramai yang kerja engineering tapi kerja bank. Belajar engineering, kerja bank. Saya ada kawan yang belajar medik, kerja NGO dia. Belajar medik, kerja NGO, dia tak nak jadi doktor. Ataupun jadi medik, jadi lecturer pun ada juga. So banyaklah benda-benda yang bertukar. Ada yang belajar account tapi kerja benda yang lain kan. So benda-benda macam ni dia normal sekarang. Ni adalah cabaran kita yang hidup di zaman yang mencabar lah, memang susah dapat kerja. Tapi apa pun kita mesti positif dan insya-Allah akan ada peluang tu untuk kita kalau kita tambah nilai diri kita. Baik. Kenapa saya cakap pengalaman tu penting? Kerana pengalaman ni akan menyebabkan orang nak ambil kerja. Baik. Macam kenapalah
gaji sekian. Kita tak mampu untuk ada pekerja yang memang tak tahu nak buat kerja. Mana datang buat kerja termenung, tak tahu nak buat apa sebab tak ada pengalaman kerja. Kita tak mampu untuk macam tu. So bila kita pilih dalam bila interview tu, walaupun ada yang pendidikan lebih tinggi tapi tak ada pengalaman, ada yang ada diploma saja tapi ada pengalaman. Saya prefer untuk ambil ada diploma tapi ada pengalaman kerana dia boleh buat kerja. So tu yang penting, experience tadi. Kemudian surrounding factors. Faktor persekitaran juga memainkan peranan untuk kita berjaya sebenarnya. Faktor keluarga kita, faktor ekonomi kita. So yang ni kita perhatikan jugalah. Kalau kita datang daripada keluarga yang agak susah, so kita kena fikir kita punya kos pengajar ni macam mana, adakah kita perlu kerja ataupun kita perlu buat pinjaman ataupun kita boleh dapatkan beasiswa dan sebagainya. So yang ni penting untuk kita berjaya. Masalah keluarga, situasi, keadaan kita ni semua penting. Kahwin juga time belajar ni pun penting juga. Kalau boleh elak, bukanlah saya tak menggalakkan tapi elakkanlah kerana saya nampak kawan-kawan yang kahwin waktu degree ni tak habis-habis belajar dia. Lambatlah sikit habis belajar dia. Baru dah habis mengandung pula tiba-tiba kan dah terpaksa tangguh semester. Boleh tapi kalau peringkat master dengan PhD tu lainlah, biasa. Tapi untuk peringkat awal ni nanti dululah kan. Kahwin tu lambat-lambat sikit lah. Baik. Ataupun termasuk juga include culture shock. Culture shock ni pun satu cabaran yang agak membahaya juga dekat peringkat IPT yang menyebabkan orang tu gagal. Ada orang yang sekolah dia perform, kat sekolah dia perform, dekat matrik dia perform, tapi dekat degree peringkat IPT dia tak boleh perform kerana dia tak boleh kawal diri dia. Dekat sekolah asrama, cikgu dah aturkan jadual, buat prep, ulang kaji malam. Kat rumah ada mak ayah pantau kerja rumah, tanya result exam dan sebagainya. Tapi bila dekat degree, dekat U, apatah lagi U tu jauh daripada family, dah tak ada orang nak kawal kita. So kalau orang tu dia culture shock, dia tak boleh nak, bila masuk universiti dia seronok jumpa kawan sampai dia lupa belajar, dia jadi orang yang berbeza. So ni adalah faktor yang menyebabkan orang tu gagal juga sebenarnya. So yang ni kena perhatikanlah baik-baik sebab saya, based on experience saya, waktu degree dan juga bila saya jadi ketua pelajar dulu, kita nampak kes-kes yang macam ni berlaku. Bahkan saya ada kawan juga yang waktu first year degree dia seorang yang baik, ahli surau, memang kaki program apa semua, tapi kemudian dia jumpa kawan-kawan yang salah, akhirnya dia tak habis belajar pun. Padahal dia seorang pelajar yang pandai, dia dulu budak matrik, tapi sebabkan dia tak pilih kawan yang betul dan akhirnya dia hanyut dengan culture shock menyebabkan dia tak habis belajar pun, dia tak habis degree, dia tak ada degree. Dia extend, bahkan dia extend, orang habis degree 3 tahun, dia extend sampai 5 tahun. Tambah semester, repeat, akhirnya tak habis pun. Sebab apa? Sebab dia berkawan dengan orang yang salah kerana culture shock ni tadi. So benda-benda ni pun faktor yang menentukan sama ada kita berjaya ataupun tak dekat dalam kita punya cerita ataupun pas pelajaran kita. Kemudian cabaran juga adik-adik sekarang ni, new norm of study. Silakan pembelajaran secara online. Kita pun tak tahu berapa lama keadaan macam ni akan berlakukan. Adik-adik yang SPM ni dah belajar daripada rumah SPM. Saya tahu belajar daripada secara online ni memang dia tak sama macam belajar secara fizikal duduk dalam kelas. Duduk dalam kelas zaman saya pun mengantuk dalam kelas kan. Wah, menguap dalam kelas. Kemudian makan kacang nips dulu. Dalam masa saya suruh beli kacang nips tak bawah meja. Ada kelas makan satu-satu. Tu pun ngantuk kan. Apatah lagi cabaran duduk kelas online ni tadi. Kita dengan UV light depan kita apa semua. Kita tak boleh duduk lama, tak boleh nak fokus. So ni cabaran yang kena hadapi jugalah. SPM dah mula terasa macam tu dan kita tak tahu, mungkin nanti peringkat diploma dan degree pun akan terus begitu kan. So yang ni pun kita kena cuba adaptasi lah macam mana kita boleh cuba survive dalam keadaan pembelajaran cara baru ni. Dan saya percaya ramai juga pelajar-pelajar universiti yang tahun 1, tahun 2 ni dia tak pernah duduk dalam kampus pun. Ke adik-adik yang kat college, college universiti ni pun sama rasanya kan. Dia ni geng-geng yang tak pernah masuk dalam kelas pun kadang-kadang. Dia pun tak pernah tengok muka lecturer dia macam mana, tengok muka online je. Tengok kepala lecturer je. Rupanya lecturer tu kat bawah dia besar rupanya. Sebab kelas online nampak muka dia kan. So ramai, saya pergi ceramah-ceramah kat universiti pun ramai jumpa student-student yang dia dah tahun 2 tapi sebenarnya dia tak tahu apa-apa sebab dia tak pernah masuk kampus sebab kelas online sepanjang tahun 2 tahun lepas tu ni. So ni adalah new norm of studies yang juga jadi cabaran untuk kita nak berjaya di masa hadapan. So benda ni benda yang kita kena take consideration lah. Kita kena ambil consider macam mana cabaran-cabaran ni kita cuba atasi supaya kita boleh berjaya. Okay, next. 3.20 lah. Seimbang banyak. Okay.
why we need to further study. Kenapa kita nak sambung study ni? Macam saya sebut tadi, orang mula tanya, kenapa nak sambung study? Sambung study pun dapat kerja gaji kecil, ataupun lalas nanti kerja bawa Foodpanda juga, ataupun kerja jadi freelance juga. Kenapa nak sambung study? Lebih baik SPM saja. Tak. Dia ada sebab-sebab. Pertama sekali kerana Allah Ta'ala lah, dan juga untuk ilmu kan, for the sake of Allah, dan juga kerana ilmu tu tadi. Kita, kalau saya nak syarah suruh belajar kenapa menuntut ilmu ni, pasal adik-adik saya dekat DQ ni semua boleh syarah dah kan. Sebut satu dalil, apa dia dalil yang Allah Ta'ala suruh kita menuntut ilmu. Banyak lah kan. Ya al-fa'illahu alladhina amanu wa minkum wa utul ilma darajat. Apa lagi? Banyaklah ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut tentang kelebihan orang yang ada ilmu banding orang yang tak ada ilmu. So firstly, kita kena tanam diri kita niat kita sambung belajar kerana Allah Ta'ala, dan kerana untuk kita menambah ilmu kita. Ini penting. Kerana kalau kita kata degree tu menyebabkan kita dapat kerja yang baik, tu memang taklah zaman sekarang. Dan kalau kita kata degree tu menyebabkan kita dapat rezeki, taklah. Sebab ramai je orang yang tak sambung degree tapi dapat rezeki yang lebih baik daripada orang yang ada degree. Saya ada kawan-kawan macam tu. Tapi dari sudut ilmu dia tak sama. Ilmu tak sama. So kita memang kena niat sambung belajar kerana Allah Ta'ala dan juga kerana ilmu. Dan yang seterusnya ada to change your life and self-development. Untuk mengubah hidup kita dan juga pembangunan diri kita. Orang yang belajar di peringkat lebih tinggi, dia akan berbeza daripada orang yang tak belajar. Walaupun dari sudut material dia, kewangan dia, orang yang belajar tinggi tu mungkin macam tak ada duit, tapi yang tak belajar tinggi ada duit, dia pandai bisnes dan sebagainya. Tapi dari sudut pemikiran dia sangat berbeza. Dan salah satu cara untuk ubah satu keluarga ataupun ubah seorang tu adalah dengan bagi dia education. Mana-mana sahaja tempat yang susah, kalau kita bagi anak-anak di education, pendidikan yang betul, maka anak-anak nanti dengan education ni nanti, dia akan merubah cara anak-anak tu berfikir dan dia akan ubah nasib keluarga tu. Kita kena ingat bahawa kita belajar ni tak semestinya kita akan kerja pun dengan apa yang kita belajar tadi. Tapi dengan kita belajar tinggi, cara berfikir kita juga akan tinggi dan kita akan berfikir dengan cara yang lebih baik menyebabkan keluarga kita berubah. Orang yang belajar tinggi dengan orang tak belajar tinggi boleh beza dari sudut percakapan dia, dari sudut cara dia bergaul, dari sudut kita berbual dengan dia pun kita boleh tahu orang ni belajar ke tak belajar, ataupun orang ni sekadar sembang je. Bahkan zaman sekarang kita boleh nampak jutawan-jutawan pun ada jutawan yang belajar tinggi dengan jutawan yang tak sekolah kan. Kita boleh beza. Orang jutawan yang tak sekolah ni suka buat, yang tak sekolah, bukanlah tak sekolah, yang tak belajar tinggi ni suka buat kontroversi, buat masalah, cakap benda merepek-repek, buat benda tak apa-apa, tengok macam apalah, buat benda bangang sangat dia ni kan. Sebab apa? Sebab memang dia tak belajar tinggi. So kita tengok dengan jutawan-jutawan yang memang highly educated, kita tak nampak pun kontroversi dia. Pada dia pun tak cakap benda-benda yang bongok, dia pun tak buat isu-isu yang bongok dalam masyarakat kan. So benda ni berbeza. Orang yang belajar tinggi dan orang yang tak belajar tinggi, dari sudut pemikiran dan juga self-development dia berbeza. Malas saya nak sebut contoh kan, fikir-fikir sendiri lah kan. So, ni adalah satu sebab kan, kenapa kita kena belajar sambung peringkat lebih tinggi. Dan saya, yang seterusnya apa? For your future career and self-satisfaction. Untuk future career, kita mungkin belajar pada hari ini, kita tak dapat pun kerja yang kita nakkan dalam masa terdekat. Tapi dia mungkin kita akan dapat lepas 5 tahun, lepas 6 tahun. Percayalah, belajar tinggi adalah satu investment yang sangat berbalut untuk masa depan kita dan masa depan keluarga kita, walaupun dia tak nampak sekarang. Dan juga self-satisfaction, kepuasan diri sebenarnya bila kita dapat belajar dekat satu level, naik satu level lagi. Saya ingat dalam minggu lepas saya baca surat khabar, news ada seorang pakcik umur 72 tahun baru habis PhD dekat UIA. Pakcik tu umur 72 tahun habiskan PhD dekat UIA. Dia habiskan master dia pun umur 60-an macam tu. So kalau kita fikir, kenapa pakcik ni umur 72 nak sambung belajar, nak habiskan PhD lagi? Bukannya pakcik nak kerja pun, bukannya pakcik ada career pun, tak. Tapi pakcik ni saya rasa dia lebih kepada self-satisfaction. Dia kepuasan diri dia sendiri bila dia dapat unlock satu level. Dan saya merasai zaman tu. Bila habis degree, saya sambung master. Bila sambung master, kita dah konvo, kita dapat selesaikan kita punya tesis, kita rasa macam puas ni. Rasa macam aku dapat buat satu yang bermanfaat untuk diri aku. So, kita akan rasa macam nak sambung ke peringkat PhD pula. So, benda ni adalah satu benda yang dia akan merasa kita puas, kita unlock kita punya achievement tu. Dan dia macam, macam mana kita kata, nanti kita akan ada keluarga, kita akan ada anak kan. So, biarlah kita jadi contoh yang cantik kepada anak-anak kita. Orang akan tanya, dulu mak ayah belajar sampai mana? Mak ayah sampai SPM je. Itu pun lepas SPM tak sambung lagi dah. Kerja buat ni kan.
So beza macam kalau anak-anak tanya nanti, ayah belajar dulu sampai PhD, ayah belajar dulu sampai master. So dia nampak bagi inspire pada anak-anak kita nanti untuk sambung belajar seperti mana kita juga. Dan mostly kita nampak kalau mak ayah tu educated, anak-anak pun akan jadi educated juga. Kerana mak ayah dia inspire anak-anak dia untuk sambung belajar dan terus belajar. Tapi kalau mak ayah tak tunjuk contoh yang baik, kita ni semua akan jadi mak ayah tak tunjuk contoh yang baik. Kita payahlah nanti kalau kita nak suruh anak kita belajar pandai kan. Anak belajar pandai. Anak kita dulu mak pun belajar sampai SPM, lepas tu berhenti sekolah kahwin. Lepas tu nak suruh kita belajar pandai. Dia jadi macam tak berapa menunjukkan contoh yang cantik lah untuk itu punya masukan. Baik. Next slide. Saya nak habis ni. Saya memang target 3.5 tu buka soalan. Okay. Simple tip untuk perform. Ini simple saja tip untuk kita perform dalam belajar sama ada SPM, STPM, STAM, degree. Yang ni dia masih level ni kerana dia level level kepada exam oriented. Maksudnya apa kita belajar kita akan tulis balik dalam kertas soalan. So yang penting sekali, pertama sekali 100% fokus in classroom. Yang ni sangat-sangat penting. Dalam kelas kena fokus 100%. Orang yang fokus 100% dalam kelas, walaupun lepas tu dia tak ulang kaji, balik rumah, balik kolej, balik asrama, dia tak ulang kaji pun, dia ada potensi untuk berjaya juga kerana dia faham apa yang lecturer ataupun cikgu dia ajar dalam kelas. Yang ni penting. Ni faktor yang paling penting. Dalam kelas kena fokus 100%. Tambahan, kalau dia balik rumah, dia buat simple note. Okay. Notes ni jangan buat time dalam kelas. Bila kita buat dalam kelas notes, dia sebenarnya menghilangkan fokus kita dekat tu. Kita mungkin bagi fokus 70% dekat kelas, 30% lagi kita fokus tak menulis. Kerana susah untuk kita fokus dalam masa sama kita menulis. Kita mungkin akan tercicir 1-2 benda yang penting yang cikgu ataupun lecturer kita juga sampaikan. Buat notes ni balik rumah nanti. Notes ni sangat penting. Buat notes yang simple-simple, yang kertas lipat-lipat apa semua tu kan. Saya tengok budak-budak perempuan selalu buat ni. Budak-budak lelaki jarang buat benda ni. Saya buat benda ni. Walaupun nampak saya ni macam tak berapa skema sangat, tapi saya buat dulu. Saya ada kertas-kertas yang saya lipat, satu dia kecil-kecil apa semua kan. Dan benda ni memudahkan kita untuk kita hafal dan faham apa yang lecturer kita ajar ataupun cikgu kita ajar. Ini buat. Tips ni kena buat. Buatlah tulisan macam-macam pun, pen warna-warni ke, lukislah gambar burung lah, apa benda kat situ kan. Buatlah macam mana bagi menarik sekalipun, tapi kena ada notan untuk kita mudah faham. Kemudian, study smart versus study hard. Ini penting juga. Mana yang lebih bagus? Study smart ke study hard? Cuba komen. Mana yang bagus? Study hard ke study smart? Amboi, dekat Kak Aminah semua orang tulis laju. Dekat saya orang tak tulis pun. Cepat. Okay, study smart. Okay. Baru masuk. Okay. Betul. Study smart. Dua-dua. Okay. Okay, jawapannya adalah study smart sebenarnya. Study hard ni, dia nampak rajin. Tapi belum tentu efektif. Okay, baik. Saya kena bagi satu contoh. Sebab saya dalam bidang training juga. Manusia akan lebih cepat untuk tangkap apa yang dia belajar ataupun otak manusia akan lebih beroperasi dengan lebih baik, lebih kreatif dalam keadaan santai. Okay, faham kan? Maksudnya dalam keadaan kita santai, otak kita akan beroperasi dengan lebih kreatif dan dia akan fully function. Okay. Sebab tu kebanyakan company-company besar, contoh macam Facebook, macam Google, tengok pejabat dia macam mana. Pejabat Facebook dan Google sangat santai, duduk dekat beanbag, pakai pakaian tak formal, santai, office pun macam kafe macam tu kan. Pergi dekat office Asia pun macam tu. Kenapa company-company besar ni boleh adapt situasi pejabat yang tak formal, tak lagi pejabat yang macam pejabat kerajaan, ada meja tu semua. Kerana dia pun percaya bahawa bila staff dia duduk dalam keadaan santai, dalam keadaan relax, duduk atas beanbag, bawa laptop sambil makan, pakai baju santai, pakai t-shirt pergi kerja, waktu tu staff dia akan produktif kerana dia dalam keadaan relax, otak dia akan perform dengan lebih baik. So sama juga macam belajar. Contoh. Sebab apa? Kalau kita tengok orang-orang artis contohnya kan, orang yang buat lagu, selalu dia akan dapat, orang buat lagu, orang yang buat sajak, selalu dia dapat ilham dekat mana? Dia takkan dapat ilham dekat stesen kereta api, dekat TBS, dekat KL Central, tak. Kawasan crowded dia takkan dapat ilham. Dia akan dapat ilham kat mana? Dia akan dapat ilham dekat orang seni, mungkin duduk tepi laut, duduk dekat hutan. Ataupun saya bagi contoh yang paling pelik tapi betul. Kita selalu dapat idea yang menarik kat mana? Dalam jamban. kan kadang-kadang dapat dalam jamban tu dapat idea-idea yang macam brilliant ni idea ni kan. So
Sebab apa? Itu salah satu faktor adalah pada waktu tu adalah waktu yang kita paling relax kan. Dalam tu kan. Mana ada dalam jamban orang kelam kabut. Dalam jamban orang relax, tenang, sementara tunggu. Dalam tunggu benda tu kan. So pada waktu tu dalam keadaan otak kita relax, kita akan dapat ilham yang banyak. So sama juga konsep study hard dengan study smart tu. Study hard, kita paksa diri kita. Aku kena belajar daripada hari cuti, hari Ahad, aku kena belajar daripada pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari. So adakah benda tu efektif? Adakah betul-betul kita belajar daripada 8 sampai 12 tu masuk semua kita belajar? Tak sebenarnya. Bahkan mungkin kalau kita belajar 1 jam saja dah memadai daripada kita belajar daripada dalam tempoh masa yang lama. So study smart ni kita kena pilih apa, macam mana kita nak belajar, apa yang kita nak fokuskan untuk kita dapat dalam masa yang singkat. Lebih baik kita fokus daripada kita belajar dengan masa yang panjang tapi kita tak perform. Saya nak cerita pengalaman saya sendiri. Waktu saya SPM, saya nakal lah juga. Memang nakal lah. Memang dalam kelas tu taklah berapa perform. Nak main-main lah, banyak budak lelaki kan nak main-main. Depan saya ada kawan saya ni, dia memang apa nama, study. Memang kaki memang fokus buat kerja rumah. Bila cikgu tak ada, dia buat latih tubi apa semua. Memang dia nampak dia rajin. Rajin baca apa semua. Saya relax lah kan. Tapi bila dapat result SPM, saya lebih perform. Lebih jauh markah saya lebih, saya lebih banyak daripada dia. Dia menangis. Dia kata, kenapa? Kita sebulan ni boleh dapat markah apa nama result lebih gempak daripada dia. Dalam sebulan ni nampak macam tak ni kan. Dan saya ada 2 orang adik sebut dia, adik saya kembar, lelaki dan perempuan. Daripada dulu dia pun saya nampak adik perempuan saya ni lebih kepada study hard. Ialah orang perempuan dia rajin kan. Dan adik lelaki saya ni dia study smart. Dia memang nampak macam tak belajar benda ni. Dia belajar sekejap-sekejap. Tapi dari sudut exam, result dia adik lelaki saya jauh lebih better daripada adik perempuan saya sendiri. Sebab adik lelaki saya dia ada teknik-teknik belajar dia tertentu yang menyebabkan dia tak perlu spend banyak masa yang panjang. Mungkin masa yang sikit tapi berkualiti better daripada masa panjang. So yang ni kita kena ni balik lah. Kena tengok boleh cara kita belajar macam mana. Kemudian create target. Ini penting lah, target kita nak capai apa, nak dapat apa semua. Okay, next. Dah habis dah. So last nasihat saya untuk kita punya masa depan, career kita, apa yang kita perlu buat selain daripada kita kena sambung belajar. Jadi nasihat saya lah sebagai orang yang abang-abang yang lebih experience, kita kena enhance skill kita dan self development kita. Maknanya kalau kita dalam bidang suatu tu, kita kena betul-betul hebat dalam bidang suatu tu. Contoh kalau kita ni memang minat, contoh orang yang minat grafik, orang yang memang minat design grafik, buat video sebenarnya, dia kena betul-betul master dalam bidang skill buat grafik, video tu, memang kena nampak macam expert. Barulah dia tu akan nampak berharga bila nak dapatkan kerja nanti. Sijil ni kalau tanya saya, sijil ni bukan tak berharga sangat. Itulah tak berharga sangat, dia bukan faktor utama orang tu nak ambil kerja. Result kita yang 4 flat ni bukan faktor utama orang nak ambil kita kerja. Orang yang nak ambil kita kerja kerana kita nak tengok dia ni boleh buat kerja ke tak, skill dia macam mana, dia ni pandai buat kerja yang cantik dalam masa yang singkat ke apa. Kalau dia betul-betul expert, orang akan ambil dia kerja. So skill kita ni betul-betul kena hebat. Contoh kalau kita belajar agama, apa yang kita nak ni? Semua orang belajar agama. So kita kena ada satu yang kita core. Contoh kita nak fokus pada Quran. Kita baiki bacaan kita fokus pada qiraat, sabah qiraat semua kita mahir. Tajwid kita hebat, kita belajar tafsir, kita hebat dalam bidang Quran. So, kita mungkin boleh jadi imam dekat masjid besar ataupun kita boleh jadi pensyarah Al-Quran dekat satu bidang. So, kita kena fokus kepada suatu apa yang kita kuat supaya kita nampak bernilai nanti. Dan value add. Value add yang penting. Value add. Contoh, kalau semua orang, contohnya setiap tahun akan ada lepasan, kita kata, lepasan universiti, saya ingat 100 tahun lebih daripada 100,000 orang. So 100,000 orang ni yang keluar ni akan cari kerja. So apa membezakan kita dengan 990,000 orang lagi, 90 sampai 9,000 orang lagi, apa yang membezakan kita? So kalau kita ni ada boleh bercakap depan orang ramai, so yang ni mana orang yang yakin diri, public speaking, dia boleh mengacara majlis, dia boleh organize program. So orang ni dia nampak ada value added lebih daripada orang-orang lain, graduate lain. So ini penting, pilih satu benda yang kita boleh ada kelebihan berbanding dengan orang lain. Dan saya cadangkan di waktu universiti sama ada diploma atau degree ni, aktif buat program, buatlah macam mana yang korang buat ni kan. So daripada sini korang ada experience macam mana
untuk laksanakan dekat kerja tu. Sebab dekat tempat kerja nanti benda yang sama juga. Kita kena buat program, kita kena conduct majlis, kita kena jadi pengacara majlis, kita kena deal dengan orang, sama saja. So kalau daripada sekarang kita dah mula aktif dengan program, dekat situ kita dah value add diri kita supaya kita boleh nampak lebih baik daripada orang-orang lain dan kita berbeza daripada kandidat-kandidat lain yang cari kerja. Kemudian cari pengalaman sebanyaknya, gain a lot of experience. Join lah apa-apa yang kita rasa boleh join, benda tu bermanfaat, sama ada jadi volunteer ke ataupun program ke kursus apa orang buat, join je. Sebab tu mungkin jadi suatu yang akan dapat menambah diri kita beza daripada orang lain. Okay, next. Saya nak habis ni, saya cuma nak bagi sedikit kata-kata motivasi saja. Never look down on your abilities. Jangan pandang rendah pada kelebihan diri sendiri. Setiap orang ada kelebihan dia masing-masing, cuma kita tak tahu dekat part mana. Jangan pandang rendah, kerana semua orang ada kelebihan diri sendiri. Kalau kita yakin pada diri kita sendiri, insya-Allah kita boleh buat. Yang penting yakin pada diri sendiri. Memang kita akan gagal, memang kita akan fail, kita akan mungkin tak terus berjaya, tapi kalau kita yakin pada diri sendiri apa yang kita nak capai, insya-Allah kita akan capai. Jangan dengar cakap orang lain, sebab yang menentukan kita boleh berjaya atau tak selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah faktor diri kita sendiri. Orang lain boleh komen saja, tapi dia tak boleh buat apa-apa untuk kita. Okay, next, saya nak tunjuk beberapa contoh orang yang berjaya kat sini. Michael Jordan, kan? Michael Jordan. Siapa tak kenal, dia adalah legenda main basketball. Sampai kasut Nike Air Jordan yang korang suka kasut Nike Air Jordan yang gemar mahal tu, ambil daripada nama Michael Jordan tadi. But Michael Jordan ni, legenda basketball ni, after being rejected from his high school basketball team, he ran home, locked his room and cried. Dia kena buang daripada pasukan basketball sekolah dia, lari masuk rumah, duduk bilik, kunci bilik, dia nangis. So orang yang daripada ni gagal, kena buang daripada pasukan basketball, akhirnya jadi legenda basketball dunia, kan. So kalaulah dia jadi orang yang putus asa, dekat sekolah pun aku tak boleh nak main basketball, aku lupakan je lah cita-cita aku. So dia mungkin tak jadi legenda basketball hari ni. Okay, next. Albert Einstein tadi. He wasn't able to speak until he was almost 4 years old, and his teacher said he would never amount to much. Dia tak boleh bercakap sampai umur dia 4 tahun dan cikgu cakap pada mak dia yang dia ni tak boleh menerima, otak dia tak boleh menerima benda yang banyak. Dan dia pun sendiri dekat peringkat universiti, waktu dia perkemukakan teori, kebanyakan universiti-universiti dekat Jerman pada waktu tu dan USA tolak teori dia ni. Rasa macam apa teori dia ni buat tak masuk akal. Dia bukan tak masuk akal, tapi apa yang dia buat ni sebenarnya dia genius dan orang lain tak boleh nak terima. Nampak? Akhirnya jadi orang disebut sebagai theoretical physical and Nobel Prize winner. Pakar dalam bidang fizik dan juga pemenang anugerah Nobel. Walaupun peringkat awal dekat sekolah, cikgu dia kata dia ni tak boleh nak terima banyak, tak boleh bercakap sampai umur 4 tahun. Dan di peringkat universiti sendiri, cadangan-cadangan dia banyak ditolak oleh peringkat universiti kerana tak masuk akal, tapi akhirnya dia jadi pemenang Nobel dan jadi pakar fizik dunia. Otak dia sampai orang bedah untuk buat kerja kalau terlalu bijak sangat. Next. Ni geng-geng iPhone ni kan, geng-geng Apple, Steve Jobs. At the age of 30, he was devastated and depressed after being sacked from the company he started. Dia kena buang pada umur 30 tahun, dia create Apple. Dan umur 30 tahun ketika company tu nak berjaya, dia dibuang oleh partner-partner dia sendiri. Dan dia berada dalam keadaan sedih. Dan akhirnya dia balik semula dan dia mewujudkan apa yang kita guna ini, produk Apple lah. iPhone, MacBook, Apple Watch, apa semua ni di-create oleh dia. Dan dia merupakan co-founder dengan Pixar Animation Studios. Akhirnya jadi orang yang berjaya walaupun pada permulaan dia jadi orang yang gagal. Okay, next. Walt Disney. Walt Disney. Siapa tak kenal Walt Disney kan? Kita semua membesar dengan kata-kata Disney kan. Fired from a newspaper for lacking imagination and having no original ideas. Waktu tu dia jadi wartawan, tulis buat cerita kartun. Dia kena buang daripada company surat khabar yang dia kerja tu kerana orang bagi alasan lacking imagination. Maknanya kurang imajinasi ada ni. Nak jadi orang buat kartun kena banyak imaginasi. Kurang imajinasi, dia orang kata having no original ideas. Tak ada idea original dia ni. Tapi dia tak putus asa walaupun dia kena buang kerja, orang kata dia macam-macam. Akhirnya nama dia sekarang disenandungkan dengan kartun kan. Apa saja kartun orang kaitkan dengan Disney. Dan Disney hari ni antara salah satu company yang besar dunia lah. Banyak kartun-kartun apa semua dibeli oleh Disney kan. Siapa fan Star Wars pun sekarang jadi milik Disney akhirnya. Okay, next. Abraham Lincoln. His fiancée died, failed in business, had a nervous breakdown and was defeated in 8 elections. Dia pun tunang mati, gagal dalam bisnes
dan dia gagal dalam 8 kali pilihan raya Amerika Syarikat. 8 kali gagal. Akhirnya dia jadi Presiden ke-16 Amerika Syarikat dan salah seorang daripada presiden yang legendary lah, yang nama dia kita kenal sampai hari ini kerana dia antara orang yang bertanggungjawab menghapuskan sistem perhambaan dunia. Sistem yang hamba apa semua ni dia hapuskan di zaman Abraham Lincoln. So dia tak putus asa. Kalaulah dia dalam pilihan raya tu dia kalah sekali, dia tak nak bertanding lagi, dia tak nak masuk lagi kan. So dia mungkin tak jadi Presiden Amerika Syarikat, tapi dia tetap masuk bertanding walaupun kalah 8 kali. Akhirnya in the end dia berjaya jadi Presiden Amerika Syarikat juga. So next slide. So kita sebenarnya kena percaya pada diri kita sendiri. Walaupun kita rasa macam boleh ke aku ni nak masuk IPTA, boleh ke aku nak sambung degree, boleh ke aku nak sambung master, boleh ke aku nak jadi engineer, boleh ke aku nak jadi doktor. Soalan tu yang boleh jawab diri kita sendiri saja. Kalau kita yakin boleh, percayalah cakap saya, pegang cakap saya, 90%, 80% ke 90% tu dah ada dekat kita dah. Kalau kita fikir kita boleh buat 80% ke 90% tu ada dekat kita dah. Yang baki 20% ke 10% lagi tu faktor lain-lain. Faktor yang luar-luaran yang mengganggu apa semua tu faktor lain. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, 80% kita dah boleh berjaya sebenarnya. So di atas diri kita sendiri dan percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Okay, next. So tu sahaja. Kalau ada soalan nanti-nanti, lepas ni dah balik rumah je, kita tidur, baru fikir nak tanya apa semua, boleh WhatsApp saya. Tengoklah kalau sempat saya balas, kalau ada saya boleh lambat juga. Ataupun boleh dekat saya punya social media saya, Hasbullah Najib. Saya guna nama sama, Hasbullah Najib. Ingat nama Hasbullah dan ingat nama bosku, bos pada waktu kita dulu Najib. So boleh cari-cari situ, boleh DM saya. Nantilah saya cuba untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dipertanyakan. Okey, kita buka kepada sesi soalan. Any question? Next slide. Buka pada sesi soal jawab. Ada soalan-soalan yang nak diutarakan, boleh tanya kepada saya. Kita ada masa lebih kurang lagi 20 minit. Okay. Adik-adik DQ nak tanya apa? Ataupun organizer nak tanya pun boleh. Okey. Nak jadi seorang guru dan ustazah wajib ke masuk IPG? Tak wajib, tetapi dia adalah pilihan yang lebih cerah lah. Maknanya kalau masuk IPG, peluang nak jadi cikgu tu insyaAllah cerah. Walaupun tak semestinya dapat posting, tapi insyaAllah dia cerah lah masuk IPG ni. IPG ataupun masuk ke kursus-kursus pendidikan. Jadi degree TESOL, degree pendidikan Islam dan sebagainya. So yang ni ada peluang yang lebih cerah untuk jadi cikgu berbanding kita tak ambil apa-apa berkaitan cikgu lah. Ni kalau jadi cikgu kerajaan lah. Kalau jadi cikgu sekolah swasta tak ada masalah. So kalau ada peluang masuk IPG nak jadi cikgu, better. Nak jadi businesswoman tapi ambil aliran agama, macam mana? Tak ada masalah, okey je. Nak jadi businesswoman tapi ambil aliran agama. Okey. Belajar dulu ambil aliran agama. Mana seperti mana pasangan tunjuk tadi. Kemudian dalam masa yang sama kita kena belajar ilmu bisnes. So macam ni, saya bagi contoh ni. Kita belajar yang core kita belajar ni kena ada. Core yang kita, okey, soalan nanti dulu. Saya kena jawab dulu. Soalan ni dulu, kalau kita belajar, contohnya kita belajar agama kan, belajar agama. So dalam masa yang sama kita nak buat suatu benda lain. Contoh, kita jadi businesswoman. So dalam masa yang sama kita belajar, kita kena start masuk kelas-kelas bisnes, cari mentor, siapa yang kita jadikan mentor bisnes, ataupun buatlah apa-apa sekalipun supaya bila kita habis belajar pengajian agama tu, kita dah ada background bisnes yang core dekat situ. So mudah kita nak start lebih baik daripada lepas dah habis degree pengajian agama baru nak start mula belajar bisnes. So tu okey sikit lah. Tak ada masalah. Contohnya ataupun saya ada jumpa seorang kawan, dia degree syariah Universiti Jordan. Tapi career dia adalah seorang videographer dengan video editor. Dan dia memang dapat pengiktirafan sebagai salah seorang teknologis sebagai videographer dan video editor. Padahal dia belajar syariah dekat Jordan. Dia merupakan videographer dan kameraman rasmi Sultan Kelantan dan juga Kerajaan Negeri Kelantan. Nampak?
Sebab apa? Sebab dalam masa yang sama dia mengaji agama, dalam masa yang sama dia belajar untuk syuting, belajar untuk edit video, belajar untuk buat sinematografi dan sebagainya. Akhirnya career dia jadi sinematografi walaupun dia belajar bidang lain. Okey, soalan lain. Tadi kalau dari terlepas tu saya minta maaf. Macam ni akan semangat. Okey, ada soalan lain tadi. Saya sebab saya online ni pakai phone. Saya tak laptop pada saya. Information. Okey, saya baca soalan satu Alright. Sekejap. Sempat ke nak ambil SPM tahun ni tapi start belajar SPM bulan 8 sebab baru habis syahadah Robert. Okey. Dia nak ambil SPM tahun ni tapi sempat ke tak? Okey. Bergantung pada diri sendiri. Kalau tanya saya better tahun depan ambil SPM. Better tahun depan lah supaya kita tak terkejar-kejar kerana SPM ni dia memerlukan preparation yang agak lama jugalah, few months. Kalau kita takut kita ambil SPM dan terkejar-kejar kita tak dapat result SPM yang cantik nanti. So better kita hold dulu, tunggu tahun depan. Tapi kalau kita rasa mampu untuk buat juga pada tahun ni, proceed, silakan. Kita saja yang ada jawapan pada diri kita. Kalau kita ambil saja yang tak kritikal, insyaAllah okey. Sebab tapi at least matematik tu saya rasa dia kena study lebih sikit. Matematik ni dia SPM pun agak susah juga sebenarnya. Dengan English. So better study dulu, ambil masa biar kita dapat result SPM yang agak okey lah. Jangan terkejar-kejar. Itu pesanan saya lah. Okay, next. Sekejap saya kena check informasi. Okay. Kemudian kalau doktor falsafah, bidang spesifikasi dia apa ya tuan? Okey. Doktor falsafah ni macam gini. Doktor falsafah ni semua bidang dia ada. Okey. Contoh pengajian agama. Dia macam ni, bila kita belajar peringkat degree, contoh kita belajar pengajian Islam. So dia umum, kita belajar semua subjek kat situ. Dekat peringkat master, dia akan fokus sikit, dia akan mengecil, narrow sikit. Contohnya bila peringkat master, kita akan belajar, contohnya kita belajar hadis. Kita fokus kepada hadis peringkat master kita, master in hadis. Peringkat PhD dia akan fokus lagi, dia mungkin akan jadi pakaran dalam bidang hadis berkaitan dengan contoh hadis berkaitan dengan fiqh. Apa-apa hadis yang berkaitan dengan hukum fiqh jadi pakar dekat bidang PhD. So ni contoh PhD. PhD dia akan mengecil, dia akan jadi pakar. Contoh lain, orang yang belajar dalam bidang pertanian, contoh pertanian kan. Dia belajar kat UPM bidang pertanian. Degree dia akan belajar pertanian umum. Master dia akan mungkin fokus sikit pertanian sawit contohnya, tanam kelapa sawit. PhD dia mungkin fokus lagi penyakit yang menimpa pokok kelapa sawit. Dia macam tu. Ini bidang pengajian doktor falsafah. Semua bidang pengajian dia ada fokus nanti, dan bila doktor falsafah ni baru dia panggil sebagai seorang pakar lah. Macam mana nak kekalkan semangat yang utuh dalam pembelajaran? Okey, macam mana nak kekalkan semangat? Pertama sekali kita yang kena ada target. Target yang penting. Satu target. Kita boleh tulis dekat kita punya dinding kita, tampal tempat kita belajar apa yang kita nak capai. Kemudian kita kena ada motivasi. Sebab tu saya sebut tadi kena ada big why tu. Kenapa kita nak dapat subjek tu? Kenapa kita nak perform dalam subjek? Bila kita ada why tu, kenapa yang kuat dalam diri kita, insya-Allah dia takkan ada masalah untuk kekal motivasi. Memang semua orang akan ada up and down, normal. Ada hari rajin, ada hari malas. Normal. Saya pun macam tu. Saya ada hari saya rajin, ada hari saya malas. Dan kadang-kadang hari malas tu lagi banyak daripada hari rajin. Itu biasa kan. Tapi malas tu, kalau nak malas sungguh. Maksudnya kalau saya, contohnya saya ada benda nak buat waktu saya buat master tu, ada waktu yang masa saya nak siapkan tesis tu, dan benda ni memang pening kepala lah. Saya akan malas seminggu. Seminggu tu memang saya malas sungguh. Memang aku tak tengok langsung apa benda yang aku belajar kan. Memang tengok movie, baring, tidur, memang tak buat langsung. Memang tak fikir langsung. Tapi kena limit. Seminggu tu, habis seminggu malas tu, okey aku kena buat betul-betul. Semua kita buat. So benda ni normal. Dan saya cadangkan kita kena, termasuk dalam study smart juga, kita kena ada sesuatu yang merelaxkan kita. Hobi lah. Sebenarnya headphone saya hobi. Kalau kita jadi suka dengar lagu ke apa, dengarlah lagu kan. Study, dengar lagu, relax. Kena study balik. Dia nak menghilangkan kita rasa bosan tadi. Seterusnya adalah kena pilih kawan dengan betul. Kawan yang betul pun penting juga untuk semangat kita belajar. Kalau kita berkawan, keliling kita semua orang yang malas belajar, yang memang tak ada masa depan, kita pun macam tu juga. Tapi kalau kita berkawan dengan kawan-kawan yang kejap-kejap tanya assignment dah siap ke belum, kita ni exam dah dekat ni dah belajar ke belum, ini apa hantu cikgu ajar yang tak faham tu semua kan. So kalau kita ada kawan macam ni, insyaAllah kita mudah untuk
untuk kekal motivasi kita. Okay, macam mana nak tahu kelebihan yang ada pada diri kita jadikan sebagai kejayaan? Macam mana nak tahu? So yang ni soalan ni dia susah nak jawab sebab dia pada diri kita sendiri. Baru kita tahu, kita tanya diri kita, actually kita ni suka apa sebenarnya? Kita ni boleh apa sebenarnya? Cuba tanya diri kita balik. Adakah kita ni jenis orang yang suka bercakap depan orang? Ataupun kita ni jenis orang yang suka duduk belakang komputer? Ataupun kita ni suka berniaga? Ataupun kita ni suka tolong orang? Apa yang kita suka sebenarnya? Tanya diri kita. Benda ni dia akan ambil masa lah, dia tak akan dapat jawapan yang sekejap. Tapi masa lama kelamaan nanti kita akan tahu kita ni apa sebenarnya yang kita strong pada diri kita. Ataupun boleh tanya mak kita pun mungkin tahu kita ni nampak kat mana kuat kita kan. Kalau kita tak ada lagi, kita rasa tak ada, so kita kena pilih satu. Apa yang kita rasa kita nak buat. Pilihan tu jangan dengar cakap orang, tanya diri sendiri. So kita rasa tak tahu apa kita nak buat, kita cuba tanya apa yang kita nak buat sebenarnya. So daripada situ kita akan dapat jawapan apa yang kita kuat. Kalau jadi peguam syariah, step dia macam mana? Okey, jadi peguam syariah macam mana? Okey, peguam syariah macam mana? Macam saya sebut tadi, pertama sekali SPM dia tak kisah pun dia ambil aliran sastra pun tak apa, tapi dia mesti subjek yang core macam sejarah, bahasa Melayu, matematik termasuk juga antara yang kena ni. Matematik dan English ni antara subjek-subjek yang kita kena perform lah waktu SPM. Kemudian dia boleh terus ke diploma pengajian undang-undang syariah ataupun dia tapi kalau syariah SPM dia kena tambah dengan pengajian Islam. Maksud dia subjek-subjek pengajian Islam itu kena ada juga, baru dia boleh ke diploma pengajian syariah. Ataupun kalau tak, dia ambil STPM pula ataupun dia ambil STAM, kemudian baru dia masuk ke ijazah undang-undang syariah, ijazah undang syariah. Ataupun dia boleh juga ambil ijazah undang-undang biasa dahulu. Maksudnya dia pergi ke arah civil dahulu, kemudian baru dia ambil kursus untuk syariah nanti, untuk dia convert dia punya tu kepada syariah dari kursus lain selepas daripada degree. Yang tu pun boleh juga. Tu harap menjawab soalan, saya jawab dengan laju sebab banyak soalan ni. Macam mana nak join NGO? Okey, join NGO. Okey, join NGO ni dia ada dua. Dia ada NGO yang suka-suka dengan NGO yang serius lah. NGO yang sebagai career. NGO yang suka-suka ni kita nampak yang macam macam-macam bagi gelandangan makan, bagi buat program, bantuan banjir, apa semua tu kan. Yang tu dia macam NGO lah, dia bagi bantuan orang ramai. Tapi dia bukan di standard serius. Dia dekat dunia ni dia ada carrier NGO yang memang carrier. Contoh, NGO yang bernawang bawah UN. So dia kena belajar sphere standard kemah pelarian ni macam mana. Ataupun dia kena belajar DRR, disaster risk reduction. Kalau banjir atau gempa bumi berlaku, apa yang perlu dibuatkan untuk mengurangkan kos. Kalau water and sanitation, kebersihan air macam mana. So yang ni betul-betul carrier sebagai NGO lah. Kalau nak jadi macam saya yang betul-betul ada carrier NGO ni, yang ni boleh sama ada masuk kos, ini betul formal lah, masuk kos social work, kerja sosial dekat universiti, ataupun boleh masuk ambil apa-apa degree tapi gain experience dengan join mana-mana NGO dan pergi tambah kursus. Macam saya masuk kursus dekat UK, saya masuk dekat Humanitarian Academy and Development dekat Birmingham. So daripada situ kita akan dapat short course ataupun course pendek yang kita dapat pendedahan so macam mana sebenarnya kelayakan untuk kita lead NGO ataupun kita jadi NGO sebagai carrier yang profesional lah. Tapi yang tu nanti boleh PM kemudian panjang tu. Okay. Okay. Soalan cantik. Macam mana kalau minat sesuatu tu tapi tak ada keyakinan diri? Keyakinan diri ni kena develop, kena bina. Kalau kita minat sesuatu tu, yakinlah kita boleh buat walaupun kita akan gagal dulu. Ini penting. Yakin kita boleh buat. Yang ni kena tanam diri kita. Kita yakin aku boleh buat. Walaupun aku fail gagal banyak kali, tapi aku yakin aku boleh buat. InsyaAllah kita boleh buat. Yang ni kita sahaja boleh tanam pada diri kita. Kita tengok contoh Thomas Edison. Thomas Edison yang buat lampu ni kan. Thomas Edison tu dia gagal buat lampu dia 999 kali. 999 kali dia cuba nak buat mentol tu tapi tak berjaya. Kali ke-1000 baru berjaya nyala mentol tu. Baru jadi mentol. So kalaulah Thomas Edison ni dia kata dia boleh buat lampu tapi gagal berapa kali dia tak buat. Maka kita hari ni mungkin tak ada lampu, mungkin pakai filter lagi kan. Tapi dia yakin, dia minat dalam bidang dia tahu dia boleh buat.
Dia gagal 999 kali, dia tak berhenti, kali ke 1000 dia berjaya cipta lampu. So yang ni kena daripada diri kita lah. Kita gagal tu biasa. Gagal tu tanda kita berusaha ke arah sesuatu. Kalau kita tak gagal, maknanya kita tak buat something. Gagal tu tanda kita dah buat something. Dan tak apa, gagal tu dia akan jadikan kita lebih kuat. Apa yang menggagalkan kita akan jadikan kita lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Dan percayalah kalau kita yakin diri kita, kita akan berjaya. Apa step untuk jadi saintis? Step untuk jadi saintis ni, pertama sekali SPM subjek dia memang kena ada subjek dia memang kena aliran sains lah, memang kena aliran sains. Dan bila peringkat degree, dia kena masuk ke bidang sains apa yang dia minat. Sains sama ada aerospace ke, dia ni minat aerospace, saintis yang lepas minat aerospace. Kalau dia minat chemical, dia boleh chemical engineering. Kalau dia minat bioteknologi, dia boleh jadi ahli biotek. Kalau dia minat saintis dalam bidang marine, binatang, boleh belajar marine. Kalau dia minat dalam zoologi, minat sains sebagai binatang, kaji binatang, so boleh masuk dengan zoologi dan sebagainya. So yang ni lepas SPM, masuk matrik aliran sains, dan waktu degree tu pilih ke arah mana yang kita minat, bidang apa. Contohnya dia minat dalam bidang sains zoologi binatang. So masuk zoologi, dan bila master, further lagi study dalam bidang tersebut, dalam PhD, dia akan jadi seorang saintis. Okey, bagus punya soalan. Messages. Macam mana manage masa untuk siapkan homework dan study untuk SPM? Okey, manage masa. Okey. Manage masa ni ada satu skill yang penting waktu belajar. Terutama peringkat lebih tinggi lebih mencabar lagi macam mana manage masa. So, masa kita 24 jam, kita kena bahagikan. Waktu mana kita kena settlekan benda-benda lain dan waktu mana kita kena belajar. Dan kita yang penting, keyword dia prioritize. Kena belajar prioritikan mana yang penting. Orang yang belajar prioritize, dia akan boleh berjaya dalam apa sahaja, prioritas masa dia. So tengok dalam contohnya, jadual kita, mana yang kita perlu. So kalau kita ada benda lain, fokus pada benda lain tu. Contoh kita ada assignment yang mana nak siapkan, ataupun ada homework yang mana nak kena hantar. So siapkan homework tu dulu, kerana itu prioritas kita yang utama. Tapi kalau kita ada masa yang lapang, masa yang banyak, so fokus pada study tu. Study ni dia tidak semestinya, saya sebut tadi tak semestinya kena spend masa yang panjang. Kita mungkin boleh study hari-hari tapi 1 jam cukup. Mungkin kita jenis orang yang study antara maghrib dengan isyak. Lepas maghrib, selepas maghrib kita study sampai azan isyak, tu saja. Tu lebih bagus daripada orang yang bila dia dekat exam baru dia study berjam-jam, belum tentu masuk. So mungkin kita study pilih 1 jam di antara waktu kita. Mungkin petang, lepas balik sekolah, pukul 5 sampai pukul 6 kita buat kerja rumah. Lepas maghrib kita study. So yang tu kita atas kita macam mana kita nak urus masa kita, prioritas. Belajar untuk prioriti masa mana yang penting. Macam mana tingkatkan subjek yang kita lemah? Okey, yang ni penting. Mana tingkatkan subjek kita lemah, mana kita kena usaha lebih. Satu, kalau tak cukup dengan apa yang cikgu ajar kat sekolah kita tak faham, cuba tanya kawan-kawan kita yang pakar dalam bidang tu. Ni teknik saya waktu saya degree dulu. Waktu saya degree, saya ni memang lemah math, saya ada kawan yang hebat math, memang saya fokus dekat kawan tu. Memang pergi bilik dia, belajar dengan dia, belajar satu-satu macam mana dia boleh dapat benda tu. Cari kawan-kawan kita yang pandai, satu. Kedua, kalau tak ada, cuba untuk SPM, cuba ambil tuition tambahan lah. Kerana dalam kelas, boleh jadi cikgu ada ramai student, dia tak dapat nak fokus pada kita. Tapi kalau kita ada tuition, ada tutor yang boleh ajar kita dekat rumah ataupun tuition yang boleh dengan jumlah yang kecil, boleh fokus, mungkin dekat situ dia boleh bantu kita untuk lebih faham lagi. Kadang-kadang kita lemah bukan sebab kita tak pandai, tapi kita kurang faham. Mungkin cikgu yang ajar kat sekolah tu, cara dia tu menyebabkan kita kurang faham subjek tu. Tapi kalau kawan kita ajar, kalau cikgu tuition kita ajar, mungkin kita lebih faham lagi benda tu. Dan untuk contoh subjek-subjek yang memerlukan latih to be macam matematik, memang kena banyak latih to be. Kena buat banyak-banyak exercise supaya kita strong dekat subjek tu. Kalau subjek bahasa Inggeris, kena banyakkan membaca dalam bahasa Inggeris. Tengok cerita orang putih banyak dengan lagu orang putih banyak. Ni tip untuk bahasa Inggeris lah. Kalau nak dapat bahasa ni, memang kita kena duduk dalam persekitaran tu, baru kita dapat bahasa ni dengan baik. Macam mana nak manage ni lah tadi, macam mana tingkat saja lemah. Kalau kemahiran kulinari, SPM kena lulus apa? Kemahiran kulinari. Okey, kulinari dia minat masak dia ni kan. Minat jadi macam mak sabu. Boleh kulinari. Baik. Macam mana kulinari ni? Apa yang dia perlukan? Kulinari ni dia ringan, subjek ringan. Maknanya dia dekat peringkat SPM. Dia duduk aliran sastra pun tak apa, tak ada masalah. Dan dia tak ada subjek-subjek tertentu yang dia perlu ambil.
Tapi kat certain sekolah dia ada subjek, apa ni saya lupa lah, subjek-subjek yang aliran sastra yang memang memfokuskan kepada kepada kulinari ni tadi. So tak ada masalah pun, peringkat SPM tak ada masalah, belajar apa pun tak ada masalah. Dia tidak ada satu requirement kat situ. Dan bila nak sama belajar tu cari je lah course kulinari. Selalu course kulinari ni dia tidak strict sangat dari sudut requirement untuk masuk dia. Cuma berbakat lah sikit kan. Nak belajar kulinari, masak nasi pun jadi bubur kan. Dia kena bakat jugalah. Dia tak ada masalah, dia tak susah. Okay, bisnes aliran apa? Tadi SPM, untuk apa kulinari SPM tu at least lulus, yang penting lulus bahasa Melayu. Bahasa Melayu kena lulus untuk kulinari. Bahasa Melayu at least, kalau tanya saya yang basic bahasa Melayu, matematik, bahasa Inggeris, yang ni kena lulus. Basic. Apa tadi dia kata tanya apa soalan? Dia tanya bisnes aliran apa? Okey, bisnes aliran sastra pun tak apa. Aliran sastra pun tak apa. Dia tak semesti aliran sains. Aliran sastra. Kemudian SPM ambil subjek ekonomi asas. Ada ekonomi asas? Ada ekonomi kan, subjek ekonomi SPM kan? Ambil subjek ekonomi asas. Dan kalau dia nak sambung ke STPM, ada STPM dalam bidang ekonomi dan dia boleh terus lompat ke degree ekonomi nanti. Kalau nak ambil diploma, boleh terus ke diploma ekonomi. Bagus juga. Tapi kalau nak ekonomi ni, matematik dia kena kuat lah. Matematik dengan subjek ekonomi dia kena okey. At least matematik kena okey juga. Sebab ekonomi ni dia memang perlukan mathematical punya requirement juga. Habis kot soalan. Okey. Menjawab soalan semua? Kumpat, cun kumpat. Menjawab soalan, saya cakap laju kan. Sebab nak kejar masa. Okey, tak ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Kalau ada soalan kemudian, boleh kontak saya dekat nombor saya bagi tu. WhatsApp ke ataupun DM saya dekat social media saya ke. InsyaAllah saya cuba jawab. Mungkin dah seminggu dua ataupun sebulan dua ni baru dapat idea kan. Macam mana ataupun ke mana dia nak pergi sebenarnya, baru dapat idea. Ataupun hujung tahun nanti baru dapat idea. So boleh tanya saya, insyaAllah saya cuba bantu mana saya mampu lah untuk guide dan sebagainya, insyaAllah. Itu sahaja selesa daripada saya. Saya mohon maaf kalau ada salah silap dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni dapat beri manfaat dan penjelasan kepada semua. Dan mudah-mudahan nampaklah apa yang kita perlu buat lepas ni ke mana arah tuju kita. Saya terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur kerana sudi jemput saya, dan saya ucap tahniah kerana berjaya menganjurkan program yang bagi saya superb lah dalam masa yang singkat. Saya tahu 3 hari saja cek peserta tapi dapat terima ramai. Alhamdulillah, mantap semua, hebat. Baik, actually kena bagi 4 flat diorang ni sebab diorang ni bagus semua ni. Okey, saya rasa sekadar itu saja, insyaAllah. Saya mohon maaf salah silap dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pengisian yang penuh bermotivasi, penuh dengan positif, penuh dengan segala penuh lah. Rasa dapat mood baru. Saya pun, kami pun yang buat program itu masih lagi duduk bawah, tahap yang bawah lagi. Dan ini pun kami pun buat untuk diri kami juga, untuk kami dapat info-info macam mana kami nak tingkatkan keyakinan, macam mana kami nak tingkatkan kekuatan. So Alhamdulillah, dengan adanya motivasi ini, kita sama-sama berjaya sama-sama ubah diri kita, ubah mindset kita. Terima kasih Ustaz, semoga pengkongsian ini, pengkongsian tadi yang Ustaz berikan memberi manfaat kepada adik-adik dan juga termasuk diri kami, insyaAllah. Okay. Mudah-mudahan, terima kasih Ustaz. Okay. Dalam hidup ini tiada sesuatu yang sempurna. Pasti ada masanya aku terjatuh, berkali terjatuh.